wabarakatuh. Alhamdulillah, terlebih dahulu terima kasih kepada pihak Masjid Qaryah Teluk Pelanduk Port Dickson. Kali pertama ni Sapa ke sini. Tapi sebab lalu tadi waktu malam, jadi tak perasan lah dia masuk ke orang mana tadi tu. Tapi Teluk Pelanduk ni macam kali pertama lah Sapa. Saya tak pernah Sapa sini kan. Tiba-tiba macam nak cakap Ganu pula. Rasa macam balik kapung, lalu kot jalan kapung tadi. Masjid Qaryah Teluk Pelanduk Port Dickson Negeri Sembilan. Terima kasih pada AJK tertinggi, Pengerusi Masjid Haji Abdul Karim bin Daud, Setiausaha Masjid Encik Gunawan bin Haji Ismail, Bendahari Encik Halim bin Osman, Ketua Wanita Puan Hilma Munirah binti Masud, Pengacara Majlis Puan Hadini binti Masud, dan pembaca doa iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fidak bin Zainal Azira, iaitu Imam 1. Pada para imam, para bilal, siak dan semualah yang berusaha di sebalik tabir. Masya Allah. Tuan-puan muslimin muslimat, ibu ayah sekalian, hebat ni tuan-puan belaka ni. Sebab apa? Malam ni malam terakhir. Malam esok dah terawih kan? Dah ada pengumuman belum? Pengumuman tu bila? Esok ke malam ni pengumuman? Sebabnya kita dijangka puasa hari Khamis. Jadi pengumuman rasanya malam ni. Esok. Kejap. Kalau puasa hari Khamis, esok hari Rabu kan? Kiranya Rabu malam terawih. Betul lah, keputusannya malam esok kan? Dia akan maklumkan bahawa esok berpuasa. Oh, ke teringat yang tahun lepas tu? Tahun lepas kan mengejut, esok raya. Siapa paling kelam kabut tahun lepas? Suami ke isteri? Kelam kabut lah, lasik tak pasal lagi. Baru semua pergi ke pasar raya sebab tiba-tiba je esok raya. Saya rasa dalam sepanjang saya hidup itulah kali pertama berlaku. Tapi mak saya cerita masa dia kecil pernah dah juga berlaku. Ada berlaku. Maksudnya selang 30 tahun kot baru berlaku sekali macam tu. Jadi menarik lah. Masya Allah kenangan tu. Jadi malam besok lah akan keputusannya. Jadi malam ni adalah malam yang dikatakan terakhir lah sebelum Ramadan. Jadi malam ni kebanyakan orang keluar cari makan. Betul tak? Keluar cari makan ni. Sebab soalannya nanti malam esok dah start terawih dah. Tak sama dah. Siang hari ramai yang keluar cari makan. Macam bulan Ramadan tu tak nak makan. Jadi alhamdulillah hebat masjid dan ahli qaryahnya buat program pada malam yang terakhir ni. Walaupun mungkin agak mencabar dengan anak-anak baru masuk sekolah, ibu bapa masih kelam kabut dan sebagainya. Tapi tetap hadir kerana kita faham kita perlu bersiap sedia untuk masuk ke bulan Ramadan dengan ilmu. Sebagai persiapan paling utama untuk bertemu Ramadan adalah ilmu. Sebab dengan ilmu itulah kita tahu apakah nilai Ramadan dan bagaimana kita nak lalui bulan Ramadan. Contohlah, ramai di kalangan kita tidak tahu betapa besarnya nilai sahur. Nilai sahur. Sebab ramai orang saper. Bahasa orang kampung saper. Makan lewat malam. Dia makan sebelum tidur. Dia kira sahur lah tu. Sebab dia malah nak bangun awal. Lepas tu dia kata rasa macam kalau bangun awal makan sebelum subuh tu rasa tak lalu makan. Mulut rasa pahit. Tetapi nanti kita akan bacakan. Mungkin pada tahun ni perubahan yang kita kena buat adalah istiqamah bangun sahur. Sebab Nabi SAW bersabda, bangunlah sahur. Pada sahur itu ada keberkatan. Dan Allah dan para malaikatnya. Malaikat memohon ampun bagi orang yang bangun sahur. Dan banyak lagi dan ulama bahaskan tentang kelebihan-kelebihan. Kenapa keberkatan ada pada waktu sahur. Dalam Al-Quran ada sebut wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang bersahur ini mereka memohon ampun dan mereka dimohon ampun oleh para malaikat.
Masya Allah. Okey. Alhamdulillah. Subhanallah. Tuan-puan muslimin muslimat, kita sedang berada di rumah Allah untuk menyambut bulan yang Allah kurniakan kepada kita, iaitu bulan Ramadan. Bulan ini adalah satu hadiah untuk umat Islam sahaja. Bulan Ramadan ini tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Sampai ada hadis khusus. Nabi SAW bersabda, umatku diberi 5 kelebihan ke atas umat terdahulu melalui Ramadan, yang tidak diberikan kepada umat terdahulu. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sendiri ni pun, kita pun tak tahu apalah kelebihan yang Allah beri melalui Ramadan khusus untuk kita. Masya Allah, nanti kita akan bacakan hadis tersebut. Dan bersyukur pada malam ini, kita bukan berkumpul di tempat yang lara, di tempat yang sia-sia, di tempat yang tidak ada makna. Tetapi Allah kumpulkan setiap daripada kita, nama, jiwa, raga, roh kita. Ada pasangan suami isteri, ada ibu dan anak datang, ada kawan-kawan. Ni jauh ni daripada nilai. Jauh mari daripada nilai. Datang dengan siapa? Kawan. Dengan Ulan. Oh, peliknya. Ulan. Oh, nama dia Ulan. Okey, kawan lah maksudnya. Okey. Ada tak yang datang dari jauh ni? Ke semua orang kawasan sini? Ada yang datang luar kawasan? Polisen dan kawan-kawannya. Inilah paling jauh. Masya Allah. Macam mana boleh tersesat ni? Bukan sesat lah tu. Memang jalan yang benar lah tu. Bukan jalan yang tersesat. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Mungkin ramai juga yang masuk tadi tu terlupa baca doa masuk masjid. Saya suka ingatkan kalau majlis di masjid, baca doa. Baca doa sikit masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu rahmatmu, ya Allah. Bukakanlah bagi kami, ya Allah, pintu-pintu keberkatan, pintu pengampunan, pintu rizki, ya Allah, pintu hidayahmu, ya Allah. Dan bukakanlah kami, ya Allah, pintu-pintu syurgamu, ya Allah. Nawaitul i'tikaf fi hazal masjid. Fi hazal masjid. Masjid Qaryah Teluk Pelanduk, ya Allah. Sunnatan lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ni i'tikaf. Besar sangat paling i'tikaf ni. Antaranya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melakukan i'tikaf selama 10 hari di bulan Ramadan. Tak disebutkan kena 10 hari berturut. Maksudnya dalam 30 hari tu 10 hari dia i'tikaf. 10 hari ni penuh. Bagi perempuan mustahil lah nak buat. Dan kurang baik, kurang elok pun perempuan nak i'tikaf di masjid. Bahkan hukumnya mengikut mazhab Syafi'i, makruh bagi wanita i'tikaf. I'tikaf yang dimasukkan tidur. Tidur di masjid. Makruh walaupun dengan izin suami. Sebab ia boleh mengganggu jemaah lelaki yang tidur di masjid. Yelah, sebab tidur tu akan di bahagian tu. Lepas tu bunyilah apa, borak-borak ke cakap-cakap. Kan? Merdu pula suara tu. Sebelah ni pula imam pula. Kan? Dah kehilangan isteri contohlah, dah kematian ke. Dia tanya-tanya siapalah suara yang ketawa tu. Gelak-gelak tu. Jadi, boleh jadi kalau perempuan i'tikaf bermalam, memang boleh mengganggulah ketenangan dan ketenteraman dan kefokusan jemaah lelaki. Tapi kalau masuk i'tikaf 2 jam, 3 jam tu tak ada masalah. Memang sangat afdal. Maksudnya bukan lelaki saja merebut dan berusaha untuk dapat pahala i'tikaf ni. Perempuan pun kena rebut. Kan nanti kita buat tadarus di masjid apa semua kan. Jadi ketua tadarus ingatkanlah dah masuk masjid, teruslah niat i'tikaf. Kalau hadis Nabi tentang kelebihan i'tikaf di bulan Ramadan, barang siapa yang beriktikaf di bulan Ramadan 10 hari, maka diberikan kepadanya ganjaran umpama melakukan ibadah haji sebanyak 2 kali. Umpama melakukan ibadah haji di bulan Ramadan selama sebanyak 2 kali. Ataupun ibadah umrah. Tapi haji itulah yang lebih besar. Besar ni ganjaran Allah nak bagi. Kalau ikutkan kos haji, dah ada buat pengumuman kan, makin naik 30,000 Kalau dulu berapa kan, dalam 12,000, 13,000 boleh pergilah kan. Masa 10,000 lepas tu dapat subsidi.
Saya rasa macam ada pengumuman dah untuk kos haji naik 30,000. Maksudnya itu muasasah ya. Itu muasasah. Walaupun dah ada belanja, lepas tu daftar belum tentu pun dapat. Kalau pengalaman tahun lepas ada orang bayar 100,000 pun belum tentu dapat. Maksudnya semakin susah, semakin ramai seluruh umat Islam di dunia ni mampu untuk buat haji dengan tinggi sampai kota tu dikurangkan. Dan macam-macam cerita lah di Saudi ni. Maksudnya dia akan utamakan kemampuan yang bayar tinggi, macam-macam cerita. Jadi seolahnya bukan sekadar tak mampu duit tak pergi. Mampu duit pun belum tentu dapat pergi. Dan belum tentu pun yang pergi buat haji ni subhanallah diterima oleh Allah. Namun Allah berikan kita peluang yang lain untuk dapat pahala umpama menunaikan haji sebanyak 2 kali. Iaitu mereka yang beriktikaf di masjid di bulan Ramadan selama 10 hari. Ini ada dibahaskan dalam kitab bab iktikaf. Iktikaf berdasarkan mazhab Syafi'i. Muslimin muslimat. Orang perempuan macam mana nak dapat ni? Kalau kata perempuan makruh, perempuan tak sesuai, ya 10 hari kita pun macam mana kan? Lelaki boleh, tetapi dengan sokongan isteri. Dan isteri yang memudahkan suami untuk iktikaf, dia akan dapat pahala yang sama. Dia akan dapat ganjaran yang sama. Itulah bahagian kita. Allah berikan ganjaran ni adil bagi lelaki ataupun bagi perempuan. Tapi bukan senang kita orang perempuan nak support suami ni. Sebab kita rasa macam nak dia ada kat rumah. Kita pula kan sahur seorang-seorang. Mari buka bolehlah buka dekat masjid sama-sama. Kan? Tapi sahur tu boleh jugalah sahur datang waktu sebelum subuh datang sahur sama-sama, tetap boleh. Maksudnya boleh plan. Tapi kalau yang ada anak kecil mencabar. Kalau saya tak pernah lagi lah. Maksudnya kita perlukan suami ni untuk bantu urusan dengan anak-anak. Kami anak 7 orang, semuanya masih sekolah. Jadi macam, bolehlah kot sehari 2. Lepas tu, mungkin tengah malam abang balik lah, esok pagi ni, gini. Macam tu lah kan. Lepas tu nak urus anak sekolah, begitu, begini. Bukan mudah. Lagi pula, kita kerja. Lagi tak boleh nak iktikaf selama 24 jam tu. 1 hari 1 malam. Tapi bagi orang yang pencen, bagi orang yang sudah ada kemudahan, kelapangan urusan dunia, alasannya mungkin diri sendiri sajalah. Tak ada komitmen dengan anak, tak ada komitmen sekian-sekian. Mungkin tiba masa kalau Ramadan sebelum ini tak pernah buat, Ramadan kali ini cuba buat. Bahkan mungkin imam boleh buat pengumuman kalau siapa nak iktikaf boleh daftar nama sebab nak siapkan makanan berbuka, makanan sahur. Mungkin siap sebab ada masjid dan surau tertentu dia buat betul-betul iktikaf ni. Lepas tu siap ada ustaz yang bimbing, bangun tengah malam, lepas tu baca Quran, lepas tu. Dan Nabi pesan. Subhan Nabi berpesan. Nabi kata, apabila kamu menunaikan solat, lalu kamu mengantuk, maka tidurlah. Jangan dipaksa kan. Maksudnya, contohlah nanti kan, duduk iktikaf, lepas tu semayang 2 rakaat ngantuk, tidurlah. Tidur dengan niat Allah hilangkan rasa mengantuk. Bukan tidur dengan niat nak tidur mati. Memang 2-3 jam pun bangun tak hilang ngantuk lagi. Bila niat tidur, ya Allah tidur sekejap dalam keadaan tidur ala kadar atas sejadah untuk hilangkan mengantuk, insya-Allah tidur itu betul-betul akan hilangkan mengantuk walaupun 10 minit. Lepas tu ambil wuduk lagi. Kemudian ulang lagi, ngantuk lagi, tidurlah. Nabi kata jangan kamu memaksa dalam hadis yang sahih sehingga kamu boleh jadi kamu nak memuji Allah tetapi kamu akan memaki diri kamu sendiri. Masuk memaki tu dah ngantuk, kadang tu kan tahiyat pun kita tak habis-habis. Masa dah tahiyat tu kan, kat mana? Tertidur macam tak baca tahiyat. Betul tak? Lepas tu ulang balik. Lepas tu terlelap. Jadi kita pun lepas bagi salam, kita pun bangun lagi untuk 2 rakaat. Contohlah. Tapi yang Nabi pesan, kalau kamu sudah mengantuk, penat, tidur. Dengan niat Allah hilangkan rasa tidur tu, nanti bangun lebih, solat lebih manis. Sama juga nanti kita di bulan Ramadan bila baca Quran. Baca Quran ngantuk tak? Baca telefon? Baca WhatsApp tak ngantuk. Tengok reels tu, tengok video, tengok TikTok tak ngantuk. Jaranglah orang tersengguk ketika tengok video. Jarang. Lagi-lagi tengok barang-barang raya lah, biskut raya lah, apalah.
Jadi memang mencabar. Dan itulah ulama-ulama sufi kata, nak menilai tahap keimanan kita, tengok bagaimana ketika kita baca Quran. Sebenarnya kalau kita perasan, waktu kita jauh dengan Al-Quran, bila baca Quran ni, setengah muka surat dah ngantuk. Satu muka surat tu pun, ya Allah, dah tak nampak dah Quran ni. Lepas tu elok tutup Al-Quran, sadaqallahu azim, buka telefon segar balik. Tengok TV segar balik. Itu menunjukkan bahawasanya iman kita sangat lemah. Iman kita tenat dan sakit. Sebab orang yang baca Quran dengan keimanan, dengan ada iman yang kuat, dia baca lagi sedap, lagi manis, lagi seronok. Baca 10 muka surat pun tak mengantuk. Jadi peringkat awal kita nak mujahadah nanti, sebab ramai yang akan bermula pada satu Ramadan itulah bersungguh-sungguh baca Quran. Hari ni pun tak banyak lagi ni. Esok pun mungkin macam biasa lagi, setengah 2 muka surat. Tetapi kita target nanti Ramadan nak khatam. Jadi satu hari satu Ramadan tu semangat. Mula-mula mungkin kita akan diuji mengantuk. Tapi kita lawan, ngantuk sangat, tidur. Itu kaedahnya Nabi ajar tidur. Tidur je lah. Jangan tidur masuk bilik pasal aircon tarik selimut. Itu bukan tidur sekejap tu. Dan kita tak boleh kata tidur orang berpuasa ini pahala, ibadah. Kena tengok tidur yang macam mana. Bukan tidur yang lena, nak memenuhi, mengikut keinginan hawa nafsu tidur. Bukan tidur yang begitu. Kalau masuk bilik, masuk dalam selimut, pasang aircon, itu mengikut hawa nafsu tidur. Tapi tidur bagi orang berpuasa namun tetap diberikan pahala adalah tidur kerana keletihan melakukan ibadah, dengan niat supaya hilanglah keletihan, hilanglah ngantuk dan boleh sambung ibadah. Jadi cara tidur orang begini beza. Dia mungkin tidur ngantuk, dia pun ambil tarik jadah, gulung-gulung, dia tidur atas jadah tu je. Tidur je atas lantai tu. Subhanallah. Jadi tidur macam tu, kita tak boleh nak lena sangat, tak boleh nak lama sangat kan. Jadi pasang niat tidur apa? Jadi tidur begitu antara selang ibadah, insya-Allah tetap dikira sebagai ibadah. Masya-Allah. Jadi tuan-puan muslimin muslimat mati Allah sekalian. Okey. Tajuk kita ni meraih kesempurnaan di bulan Ramadan. Meraih kesempurnaan. Allahu akbar. Boleh lagi tak ni? Nampak saya macam ngantuk Mata merah. Saya memang kurang sihat. Dah beberapa hari ni duduk kurang sihat, jumpa doktor, buat rawatan. Petang tadi rasa macam tak boleh nak jalan, dia dah huyung hayam macam tu. Lepas tu balik, berhenti sekejap, rehat sekejap. Lepas tu turun. Lepas tu saya tengok mata saya pun masih macam merah, macam tak seimbang. Tapi saya letak bahawasanya Allah paksa saya. Allah paksa saya dengan amanah menyampaikan, memenuhi jemputan malam yang terakhir sebelum masuk malam Ramadan malam esok. Sebab Allah tahu saya sendiri pun belum cukup dan memang takkan pernah cukup buat persiapan untuk Ramadan. Dan setiap kali saya bercakap, walaupun dah banyak kali dah ceramah pasal Ramadan ni sebelum dalam tempoh bulan Rejab Syakban ni, tapi setiap kali itulah akan rasa macam tak buat persiapan apa-apa. Betul tak? Balik ni pun kita akan rasa macam persiapan apa dah buat. Esok pun kita tak akan rasa. Seolahnya kita masuk Ramadan mengejut macam tu je, tanpa persiapan. Tapi itulah perasaan orang yang mencintai Ramadan. Contoh macam ni lah, kita nak terima tetamu. Tetamu yang sangat istimewa. Kita buat persiapan. Tapi bila dah sampai dekat pun kita rasa macam tak cukup lagi persiapan kita. Betul tak? Kita rasa macam kita nak tambah lagi lah kuih. Kemas tu tak habis-habis sampai tetamu yang istimewa tu bagi salam. Padahalnya dah cukup dah persiapan tu, dah okey dah tu. Tiba bila tetamu dah sampai pun rasa tak cukup lagi. Air tadi kita buat satu je. Tiba macam tak sedap dah, tak ada air panas. Bangun buat air panas, dah buat air orange. Maksudnya orang yang tak pernah rasa puas ataupun tak pernah rasa cukup, dah dengar ceramah banyak kali dah ni untuk persiapan Ramadan, tapi nak dengar lagi. InsyaAllah itu ciri-ciri orang yang sebenarnya mencintai Ramadan. Tapi ada orang dia dengar sekali dah cukup dah tu. Dia tak perlu, tak ada rasa keinginan nak dengar apa semua.
Jadi begitulah. Macam dululah puan-puan, ibu-ibu, masa nak jumpa bakal suami dulu, kan bersiap tu dah cukup dah. Tapi rasa macam tak sudah-sudah bersiap tu. Kan terai baju pertama, macam nampak lebar je, tukar baju kedua. Macam ketat sangat pula, tukar lagi. Padahal kalau nak pergi pasar, sekali sarung keluar je. Tapi sebab nak jumpa dengan orang istimewa, macam tak selesai-selesai bersiap. Jadi subhanallah, tahniah sangat kepada ibu-ibu muslimin-muslimat ni. Sebab dengar ceramah pasal ambang Ramadan dah banyak ni. Tapi tetap hadir juga pada malam ini sebab kita rasa kita buat ini kerana nak memaknai Ramadan ni. Masya Allah. Okey. Jadi kita akan baca beberapa hadis Nabi. Pukul 9 berhenti kan. Sekarang pukul berapa? 8.23. 8.23. Ada lebih kurang dalam setengah jam lagi lah, insya-Allah. Kita akan murajaah beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan Ramadan. Saya baca, muslimin muslimat kita sama-sama bacalah. Saya baca, muslimin muslimat ikut. Okey. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Man tatawwa'a fihi bi khaslatin min khisali al khairi kana kaman adda faridatan fima siwahu wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwah. Yang bermaksud, sesiapa yang melakukan amalan sunat daripada cabang kebaikan nilainya sama seperti melaksanakan amalan fardu. Dan sesiapa yang menunaikan amalan fardu, maka ia seolah-olah menunaikan 70 fardu yang selain daripadanya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Di bulan Ramadan, bila kita buat amalan sunat, pahalanya ibarat amalan fardu. Kalau buat sedekah ibarat zakat, solat sunat ibarat solat fardu. Buat umrah ibarat haji. Semua ibadah fardu kan ada sunatnya. Kalau wajib haji sunatnya umrah. Kalau solat, solat sunat. Kalau wuduk pun ada wuduk sunat. Maksudnya anggota pertama wajib. Anggota kali kedua, ketiga ulang adalah sunat. Puasa wajib ada puasa sunat. Sedekah wajib adalah zakat. Sedekah sunat yang selain daripada itulah kita bagi sedekah masjid dan sebagainya. Jadi setiap amalan fardu mesti ada sebagai backup. Amalan sunat melengkapkan amalan fardu. Namun di bulan Ramadan, amalan sunat dinaikkan umpama seperti amalan fardu. Dan amalan fardu umpama melakukannya 70 kali. Solat zuhur tu sekali ya, tapi umpama 70 kali. Sebab itu jika kita faham nilai amalan fardu di bulan Ramadan yang digandakan sampai 70 kali fardu, kita akan bagi tumpuan dan buat sehabis baik untuk amalan fardu. Sebab ramai orang dia jaga tarawih, tapi solat fardu dia buat biasa. Sama juga macam bulan lain. Tak solat jemaah, kemudian solat lambat, tak jaga tentang dari sudut khusyuk. Memang mustahil juga kita nak dapat khusyuk yang tak ingat apa-apa melainkan solat. Oh, Masya Allah. Rupanya ramai juga tengah live ya. Dalam dekat 2000. Oh, saya ni tak tengok daripada tadi. Masya Allah. Ada lebih kurang dalam 3,500 yang hadir ni. Lebih dari 3,500. Oh, ada yang tanya kat mana? Saya di Port Dickson. Nak datang ke? Tak tahu yang tanya tu daripada mana. Masya Allah, Allahu Akbar. Dek, sebab Ustazah duk pandang belah ni je, kamu alih sini juga. Ustazah malu nak pandang belah lelaki ni. Awak alih juga. Sebab tu pusing belah sini je. Jadi, kamu alih TikTok pun sini. Sebab TikTok pun ramai juga rupanya 1.7. Gitu. Jadi, lebih kurang 3,500 yang hadir ni, Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian.
Jadi di bulan Ramadan ini, kadang-kadang kita hari pertama, hari kedua semangat lagi buat sunat ni. 10 hari awal rajin lagi buat tarawih ni. Memang tarawih hanya ada pada bulan Ramadan dan memang kita kena ambil berat. Cuba jangan tinggalkan walaupun satu malam tarawih. Subhanallah. Sebab barang siapa yang, tetapi sebenarnya hadis Nabi ni, bila ditanya tentang amalan untuk dapat Lailatul Qadar, sekurang-kurangnya apa dia? Solat Isya dan solat subuh berjemaah. Sekurang-kurangnya solat Isya dan solat subuh berjemaah dah dapat dah kelebihan malam Lailatul Qadar. Jadi subhanallah, ini disebut di dalam hadis Nabi ni bila dibicarakan tentang Lailatul Qadar. Kenapa Nabi beri ada amalan yang minimum? Sebab di kalangan kita ni ada yang memang dia semangat awal je, yang sunat-sunat yang berat-berat tu. Tapi lepas tu dia dah kendur dah macam bulan yang lain. Tapi Nabi nak pujuk juga kita ni, sekurang-kurangnya untuk kamu mendapatkan Lailatul Qadar, mesti solat Isya dan solat subuh berjemaah. Tak disebutkan pun tarawih. Ini bukan saya nak bagi, oh kalau gitu tak payah tarawih lah. Siapa yang tarawih, siapa yang bangun malam tahajud, bangun malam untuk baca Quran dan sebagainya, sudah tentu ia akan dapat lebih lagi. Dan kita pun tak jamin sekurang-kurang tu sebenarnya dapat ke tak. Tapi Nabi beri harapan pada kita. Sebab itulah lepas kita buka puasa kat rumah ke, kat kedai makan ke, kat mana-mana ke, usahakan Isyak itu solat berjemaah. Dan bagi wanita juga afdal di masjid. Yang ni satu perkara yang bila nak Ramadan jadi gaduh dan ada yang kemurungan. Makcik-makcik kemurungan. Ada yang kata, Ustazah, mak saya sedang berduka, sedih, kemurungan. Kenapa? Sebab ada, saya tak sebutlah ustaz ke ustazah, tapi pendakwah kata, makcik, semayang dekat masjid ni, baik semayang kat rumah, baru dapat pahala. Orang perempuan main masjid, dia semayang sah, tapi pahala tak dapat. Ada soalannya cakap macam tu. Tuan-puan sekalian, kita kena mengkaji dan memahami. Apabila Nabi menjawab kepada wanita yang bertanya, yang afdal kamu solat di rumah kamu, di bilik kamu, Nabi jawab berdasarkan kondisi wanita tersebut. Tetapi dalam banyak keadaan juga, pernah seorang isteri pada Sayyidina Umar tanya Nabi, mengadu yang Sayyidina Umar ni cemburu dan tak bagi dia solat di masjid. Lalu Nabi naik mimbar, Nabi cakap, jangan kamu halang wanita kamu ke rumah Allah. Isteri-isteri Nabi pun solat di masjid. Dan kalau kita pergi ke Makkah Madinah sekarang pun, siapa pernah pergi Makkah Madinah? Angkat tangan siapa dah pernah pergi umrah haji. Tempat solat perempuan dengan tempat solat lelaki sama banyak, betul tak? Solat Jumaat pun sama banyak. Dekat luar tu berebut-rebutlah perempuan lelaki dan tak ada halangan. Di Masjidil Haram pun sama banyak. Tak adalah ruang solat muslimat kecil ke kita di Malaysia sebab ruang yang terhad. Jadi yang perempuan kecil, yang lelaki besar. Tapi kalau di sana, kerana itulah sunnah yang berlaku daripada zaman Nabi lagi. Bahkan pada bulan Ramadan, Nabi ada tanya. Nabi jumpa ada satu tali. Dan ini ada yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca pagi-pagi tu. Nabi tengok ada tali yang merintangi antara dua tiang. Lepas tu Nabi bertanya, ini tali apa? Di Masjid Nabawi. Dalam Masjid Nabawi. Yang merintangi antara dua tiang. Nabi tanya, ini tali siapa dan untuk apa? Lalu sahabat pun menjawab, ini tali isterimu Zainab. Kenapa? Kenapa ada tali? Apabila dia berdiri terlalu lama, maka itulah tali yang akan menghalang daripada dia jatuh. Terlalu lama ni bukan macam kita ya. Isteri Nabi, para sahabat, bila solat, ada sahabat Nabi kalau Sayyidina Osman, dia khatam Al-Quran dalam solat 30 juzuk. Lama mana berdiri nak habis 30 juzuk tu? Kita satu juzuk satu malam pun kita tahu masjid tu buat satu juzuk malam lari. Kita dengar ada masjid kat Qaryah tu, dia memang ulang Qul Allah, Qul Azbina, Qul Abi Falak, kan surah-surah tu. Oh, penuh masjid tu. Masya Allah. Dengar masjid tu buat 20 rakaat, oh lari. Kan? Tersalah pula, tak tahu buat 2 rakaat, tersalah. Kan? Jadi
Esok tak datang dah. Allahu Akbar. Nabi tahu di kalangan umatnya termasuk kita, ada yang sangat lemah dan sangat berat untuk memperbanyakkan kuantiti ibadah. Jadi bagi kita yang lemah untuk banyakkan ibadah ni, kita kena kejar kualiti. Walaupun sikit tapi berkualiti. Oh, bunyi macam sedap je tu kan. Pilih kedua lah. Yang terbaik, kuantiti banyak, berkualiti. Sekarang dah masuk isyak kan? Kita bagi laluan azan ke? Ya, okey. Terus ataupun bagi laluan azan? Silakan. Terus ya? Okey, Masya Allah. Boleh je, dua-dua pun boleh. Okey ya. Subhanallah, muslimin muslimat. Bila kita sebut berkaitan, Masya Allah, sekarang dah jadi 4,000 lebih. Terima kasih yang hadir. Jarang ni, mungkin sebab ramai juga nak buat persiapan untuk Ramadan. Tak, biasa kita keluar maghrib paling tinggi pun dah 2,000 lebih. Sekarang dah jadi 4,000 lebih. Masya Allah, terima kasih. Lagipun dah berapa hari Ustazah tak ada live. Dah ramai yang rindu juga ni. Sebab tak sihat, dah 2-3 hari dah tak live. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Antara amalan fardu yang kita boleh buat di bulan Ramadan, bayar zakat. Memang kita akan bayar zakat fitrah tu, tapi zakat-zakat yang lain. Sebab buat amalan fardu di bulan Ramadan je digandakan. Begitu banyak, begitu besar. Amalan fardu yang lain, kita jaga solat. Apa lagi kefarduan yang lain? Dah tak ada dah. Tu je fardu, wajib. Tutup aurat. Zakat, kita dah sebut. Haji tak ada di bulan Ramadan. Tapi buat umrah di bulan Ramadan umpama seperti apa? Menunaikan haji. Memang ada kelebihan khusus. Sebab tu orang berebut untuk buat umrah di bulan Ramadan. Okey, sekarang kita nak baca hadis yang seterusnya. Masya Allah. Ini daripada hadis Nabi. Umratun fi Ramadan ta'dilu bihajjati. Atau qala haji ma'i. Melaksanakan umrah pada bulan Ramadan menyamai haji. Atau dalam satu riwayat lain, mengerjakan haji bersamaku. Okey, sekarang kita nak baca hadis berkenaan dengan 5 keistimewaan pada bulan Ramadan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Dan bila kita faham tentang 5, saya nak sebut balik, minta maaf ya, pasal wanita solat di masjid. Sebab itu ada pendapat, dan antara pendapat yang masyhur, yang dimasyhurkan, dan bukanlah pendapat asal daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tapi dimasyhurkan balik, disebut bila Dr. Yusuf Al-Qaradawi, almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, menjawab persoalan wanita solat di masjid. Lalu beliau pun menukilkanlah pendapat-pendapat ulama sekian-sekian yang muktabar daripada kitab-kitab, daripada dalil-dalil. Kesimpulannya adalah afdal seorang wanita itu solatnya di masjid dengan syarat tidak mengabaikan tanggungjawabnya, tidak menimbulkan fitnah, kemudian menambahkan lagi khusyuk dan menambahkan lagi ibadah-ibadah. Saya nak tanya muslimat, saya tak tanya lelaki lah. Mana lebih khusyuk? Solat di masjid ke di rumah? Mana lebih rasa tenang? Di rumah ke di masjid? Mana lebih rasa, biasanya kalau kita tengok ibadah kita lagi bertambah di masjid ke di rumah? Sebenarnya jawapan semua dah tahu. Jawapannya ada di masjid. Kadang solat di rumah, nak solat sunat lepas solat tu susah sikit. Tapi bila di masjid, automatik lepas maghrib kita solat sunat. Lepas tu automatik kita nampak Quran, kita ambil Al-Quran. Dekat rumah, kadang bagi salam nampak kerja rumah. Kalau saya lah. Kerja rumah memang tak habis. Lepas tu kita pujuk diri kita dah habis kerja rumah nanti ngaji. Lepas habis kerja rumah, rehatlah pula. Ngantuk, penat. Subhanallah. Dan sebenarnya, subhanallah, orang lelaki, sampai Nabi nak pujuk ni, nak bagi tahu kelebihan masjid ni. Bulan Ramadan kita boleh kata syahrul saum, syahrul Quran dan syahrul masjid. Boleh kata gitulah. Bulan imarah masjid. Walaupun kita nampak orang tu muncul pada bulan Ramadan je, jangan pelilah. Ramadan baru nampak. Ngaji Quran pun tadarus baru nampak. Jangan pelilah. Subhanallah. Sebab boleh jadi, memang bulan Ramadan ni automatik akan rasa semangat nak buat ibadah tu luar biasa. Automatik. Dan memang begitu pun Allah jadikan fitrah kita ni. Bulan Ramadan dia punya aura tu berbeza.
Sebab Nabi SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Bila sampai saja bulan Ramadan pada malam besok ni, maghrib esok ni, insya-Allah bulan Ramadan sampai dan insya-Allah kita semua akan masuk ke bulan Ramadan. Insya-Allah esok hidup lagi kita semua ni. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai jumpa Ramadan. Sebab tak ada siapa boleh jamin dia masih hidup pagi esok, lusa belum jamin. Jadi, masuk je pada malam maghrib besok, insya-Allah malam tu dah masuk Ramadan, dah start tarawih. Tuan-puan muslimin muslimat. Maka Nabi sebut, futihat abwabul jannah, akan dibuka pintu syurga. Wa ghulliqat abwabu jahannam, ditutup pintu neraka. Wa susilatis syayatin, dan akan dibelenggu syaitan. Jadi musuh kita yang paling utama syaitan dibelenggu. Tinggal lagi musuh kita yang melekat pada diri kita, nafsu. Nafsu saja lagi yang kita nak kawal. Kalau selama ni, hari ni pun kita ni duduk berlawan dengan syaitan, iblis dan juga hawa nafsu. Bergabung dua ni jadi dahsyat lah. Tapi bulan Ramadan, syaitan akan dibelenggu. Tetapi jika syaitan ini begitu menguasai kita selama ini, syaitan tengok je kita. Sebab, bukan nak kata kita lah, ada orang di bulan Ramadan pun maksiat masih dibuat. Dia dah aurat sangat dahsyat, macam-macam buat. Maksudnya syaitan tu tengok. Mungkin syaitan pun tengok, orang ni dah lebih daripada aku dah ni. Dia lebih syaitan daripada syaitan. Sebab itu disebut di dalam kitab-kitab berkenaan dengan ciri-ciri. Ada senarai hati manusia, hati kesyaitanan. Yang mana syaitan pun dah tak ganggu dia, dan hati dia suka buat maksiat dan keburukan, dan dia suka mengajak orang yang buat keburukan. Ini adalah jiwa kesyaitanan. Dah jadi ejen syaitan dah. Betul ni. Orang lain nak jadi ejen kuih raya apa semua kan. Ini saya tak ingatlah sama ada Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitab, tapi 4 jiwa manusia. Ada jiwa ketuhanan. Dialah yang nak tentukan bila tak ni sekian-sekian, mengambil tugas Tuhan, menentukan, menjatuhkan hukum, okey sekian-sekian. Ada jiwa namanya jiwa kesyaitanan. Sebab itu kita akan dapati di bulan Ramadan, walaupun syaitan dibelenggu, tetapi ejen-ejen di kalangan manusia sendiri masih lagi mengajak kepada maksiat dan membuat keburukan. Allahu Akbar. Okey. Jadi bagi wanita tidak ada masalah nak solat berjemaah tarawih setiap malam. Jangan disebut pula pada makcik-makcik ni kan, makcik baik sembahyang kat rumah lagi afdal daripada sembahyang. Tidak. Afdal lagi di rumah Allah. Dapat pahala berganda. Dapat pula jemaah. Pahala jemaah ni kita tahu 27 ganda tu kita tak tahu berapa jumlah. Kemudian pahala menuju ke masjid tu pun dah beza berbanding menuju ke bazar. Sebab apa Nabi sebut, barang siapa yang melangkah ke rumah Allah, ke masjid, setiap langkahnya diberikan pahala sedekah, digugurkan dosa, diangkat darjat. Baru melangkah. Ustazah, saya naik motor macam mana ni kan, tak langkah ni, motor bergolek ni tayar ni lah. Dah keluar dah nogori. Orang producer tak cakap nogori kan. Dia cakap luar. Tak tahulah betul ke tidak. Sebab cerita dulu producer ni asal Selangor. Betul ke? Cerita zaman-zaman dulu lah, tak tahulah. Lepas tu sebab Negeri Sembilan ni dia tak ada pantai. Walaupun ada nama mungkin pantai, tapi tak ada pantai kat situ. Jadi Selangor banyaklah pantainya. Negeri Sembilan masuk ke Podison masuk ke Negeri Sembilan. Sebab itu macam slang orang Negeri Podison ni tak ada slang Negeri. Dia slang KL lah. Selangor slang biasa baku. Apa? Macam tu lah kan. Tak tahulah betul ke tak. Orang producer pun kata pertama kali dengar ni Ustazah. Mari merapu cerita ni. Ada orang producer lah cerita kat saya dulu. Producer ni asalnya bukan daripada Negeri Sembilan. Dia Selangor. Lepas tu mungkin pembahagian semula negeri. Wallahualam. Sama lah dengan Besut tu. Suami saya orang Besut. Mana suami? Cik suami Masya Allah. Orang Besut. Dia tak ngaku Terengganu. Kalau tanya orang mana, orang Besut. Saya kalau orang tanya, saya kata saya orang Terengganu. Sebab dia Kelantan tak, Terengganu pun tak. Ini macam kan binatang ada dua alam kan. Jadi manusia pun, Nuguri pun ada dua alam juga.
Sebab asalnya Kelantan, sebab tu orang Besut cakap slang Kelantan. Tapi dia masuk daerah Terengganu, adalah cerita-cerita dulu, pembahagian dan sebagainya. Okey, jadi nak sebutnya kesimpulan, bagi wanita juga sangat dianjurkan. Saya ingat kalau daripada kecil lah, bila masuk bulan Ramadan, mak ayah memang wajibkan kami, walaupun anak perempuan, subuh pun di masjid. Maghrib ialah buka puasa, Isyak, tarawih apa semua di masjid. Subuh pun mak ayah paksa pergi masjid. Tu dia. Subuh pun pergi masjid. Padahal setiap hari tu pergi sekolah. Tapi kena pergi semayang dekat lepas sahur kan. Jadi semua pergi ke masjid, solat, lepas tu balik cepat-cepat, bersiap-siap nak pergi sekolah pula. Jadi Masya Allah, memang luar biasa sebenarnya suasana kalau boleh solat jemaah sekeluarga menuju ke masjid. Sebab sekeluarga ini sedang melangkah ke rumah Allah. Sekeluarga ini sedang diangkat darjat. Sekeluarga ini sedang digugurkan dosa. Sekeluarga ini sedang mencatat setiap langkah pahala sedekah-sedekah. Dan insya-Allah sekeluarga ini sedang masuk ke pintu rahmat Allah dan masuk ke pintu syurga Allah. Inilah ciri-ciri keluarga syurga. Amin ya rabbal alamin. Jadi elok benarlah suami datang masjid, isteri ikut sama. Nak fitnah apa, datang pun dengan suami. Bahkan ada orang kata, Ustazah saya ni janda, takut ada fitnah, sebab tu tak sembahyang kat masjid. Pergi tak pasar? Pergi. Pergi tak shopping komplek? Pergi. Tak fikir pasal fitnah, pergi sana. Sana dengan pakai lawai, dengan itu ini. Maksud fitnah tu apa sebenarnya? Kalau kita tengok sekarang ni masuk masjid, pintu beza. Ambil wuduk pun beza. Boleh sangat laluan tu tak bertembung kalau bimbanglah berlaku fitnah. Lepas tu kebanyakan orang datang masjid tak ada yang seksi pakai kotak ke apa kau kan. Saya pandai cakap Nogori. Kadang pokat sangat tu kan. Terlebihlah pula makhraj tu kan. Masya Allah. Sebab apa saya duduk Nogori ni? Tak semuanya orang luar duduk Nogori pandai cakap Nogori. Tapi saya ni, An ni, Dan ni, kopai-kopai tu pun saya tahu tu yang susah-susah tu kan. Tahu tak kopai apa? Nogori tak? Bukan Nogori. Kan kopai tu beg tu Nak pergi pasar kan bawa kopai. Betul tak kopai? Ke Tuan Haji tak tahu juga? Oh Melaka. Oh dan saya Melaka. Saya bukan nak takut. Yalah tu, betul lah tu. Sebenarnya saya jadi pandai cakap Nogori. Saya dulu kerja Jabatan Agama Negeri Sembilan. Saya peruncang rumah tangga, kaunselor. Lepas tu kerja bagian halal. Jadi yang datang mengadu masalah rumah tangga ni semua orang Nogori. Takkan orang KL pula tu orang Nogori kan. Jadi yang datang ni kan, daripada orang muda sampai orang tua, 50 tahun, 60 tahun nak pisah, gaduh laki bini, isteri monopos, asyik gaduh, panas je. Betul masalah perempuan monopos. Lepas tu kita akan berubah hormon. Bila dah berubah hormon, dia tak tahu. Suami ni pula ingat isteri ni dah tak sayang dia sebab sontoh pun tak nak. Kan? Istighfar lah dah tua ni. Kan? Padahal tak salah pun nak sontoh-sontoh, nak manja-manja kan. Jadi, saya jumpa macam-macam. Kalau yang macam ni, saya suruh pergi jumpa doktor je, ambil pil hormon stabil. Alhamdulillah, memang akan ada perubahan. Mungkin ada sebab tu lah saya sebutkan, kok ada yang tengah berubah ni, mood ni, kan hormon. Jadi, Alhamdulillah, dari situlah saya jadi pandai cakap Nogori. Kalau bukan sebab tu, mungkin saya tak pandai cakap. Sebab yang datang tu, kalau orang tua memang pekat-pekat lah Nogori tu. Jadi Alhamdulillah, kami pun memang dah menetap sini, semua operasi kat sini, bersalin anak pun kat sini, dah nak buka madrasah semua kat sini. Kami pun berdua tak ada plan pun nak balik Terengganu. Tak ada plan langsung. Kiranya orang Nogori boleh terima tak? Dan ni se. An kalau An orang muda. An kalau anak dara, An. Betul tak? Tak tahu. Saya diajak 3 kalau Dan tu kasar sikit. Orang muda Dan. Tak boleh cakap dengan orang tua Dan tak boleh. Se. Lepas tu kalau An tu orang muda. Kan tak kahwin lagi, bujang kau salah ilmu ni. Betul tak saya cakap depan orang Nogori ni? Ustazah orang Podikson. Okeylah, macam orang Besut juga. Okey, muslimin muslimat mata Allah sekalian selingan. Jadi, marilah sama-sama bulan Ramadan ini kita jaga solat fardu sebab amalan fardu digandakan. Dan bila kita jaga bermaksud solat berjemaah.
Dan cuba solat di awal waktu kerana keduanya membantu untuk khusyuk. Keduanya membantu menyempurnakan solat fardu kita tersebut. Bila solat fardu jemaah ramai-ramai, ramai-ramai itu kita tak tahulah siapa yang khusyuk, siapa yang Allah turunkan rahmat, siapa yang mungkin ada wali Allah. Sebut wali Allah ni tu apa sekalian? Kalau dicari definisi wali Allah, orang-orang yang beriman, orang yang berkekalan amal soleh dan ketaatan, orang yang tak buat maksiat, itu wali Allah. Bukannya misi wali Allah ada karamah, ada benda pelik-pelik, ada kelebihan, tak. Bila dibaca, kalau tak percaya, cari Jabatan Mufti Wilayah tentang siapakah wali Allah. Penjelasan ciri wali Allah itu, sebab itu wali Allah itu sentiasa ada. Orang-orang yang dekat dengan Allah, waliullah, orang yang menjaga agama Allah, yang menjaga hak Allah. Mana yang haram betul dia tinggal, mana yang wajib betul dia jaga. Boleh jadi masa kita solat jemaah dan sebuah masjid ada wali Allah, asbab dia rahmat Allah turun, semua dapat. Kita yang duduk semayang akad tak hidup fikir, sahur apa ni, lauk esok ni, dah bela dah ni. Kan? Dah semayang dengan imam, serah dia imam lah. Kan? Kalau kita tak fokus pun akan selesai juga semayang tu. Tak perlu nak fikir-fikir 3 rakaat ke 4 rakaat, ikut je lah. Memang mencabar kadang jadi makmum sebab kita lagi mudah khayal. Tetapi kita dah tahu kerana cabaran solat jemaah ni bukan senang. Nak bergerak pergi masjid, nak keluar rumah, nak bersiap. Kan mula rasa ngantuk, mula rasa macam tak apalah, tak pergi, awak pergi je lah bang, saya rasa tak larat lah. Oh, banyak cabaran nak solat jemaah. Subhanallah. Lepas tu bila semayang ada pula budak lalu lalang tu kan, kita letak spek atas jadah. Hei, janganlah dipijak spek baru beli tu ha. Oh, bunyi pula budak bising menangis kat luar. Oh, mencabar. Tapi saya suka nasihatkan, siapa yang ada anak kecil, lebih baik di rumah lah. Kalau anak kecil tu boleh dikawal, okey. Tapi kalau berlari-lari, menangis, ini bukan sebab masjid tak nak mesra. Sebenarnya masjid, kebanyakan masjid sangat meraihkan anak kecil. Tetapi ibu bapa dia kena latih dulu anak ini boleh sesuaikan diri di masjid. Kalau anak ni jarang tak pernah dibawa ke masjid, dia tengok tempat luas dengan terang, tempat baru, jumpa kawan, memang berlari-lari je lah dia. Tapi kalau anak kecil ni dah dibiasakan datang masjid, bukan bulan Ramadan je, dia dah tahu dah. Dia dah tak rasa tempat ni tempat baru, tempat pelik, dia dah biasa. Jadi dia dah rasa macam kau datang pun tak ada excited lah, dia boring dah. Istilahnya lah. Jadi dia pun buat hal dia. Sebab itu saya tengok ada ibu bapa yang bila bawa anak ke masjid, dia siapkan apa? Untuk color, untuk buat aktiviti. Dan kalau seorang ibu, ayah solat, ibu lah. Ayah mungkin solat kat tempat ni. Dia nak solat dekat beranda, itu masih lagi tak putus jemaah. Maksudnya solat dalam ni kan. Sebab dia nak jaga ada baby, ada anak, takut dalam ni. Sebab kalau tempat tertutup, nangis sikit dia terus jadi berdengung. Imam pun Al-Fatihah pun jadi terganggu kan. Tak habis-habis Al-Fatihah ada ulang-ulang. Al-Fatihah boleh habis. Kuliah tu takut ulang-ulang tak jumpa jalan keluar. Sebab bila jadi imam ni memang berdebarnya, nak fokusnya, tiba-tiba bunyi budak menangis kan. Benda-benda tu kita kena fikir juga sebagai ibu. Saya pernah bawa anak kecil saya, bila tak terkawal, saya pun kata nantilah tunggu dia dah boleh bawa diri. Boleh tahu untuk beradab. Jadi sebab itu kalau Masjid Nabawi, kalau kita tengok, Masjidil Haram pun yang ada anak kecil, dia duduk di beranda. Dia duduk dekat luar. Betul tak? Jadi kat situ nak nangis ke, nak apa ke, tak apa. Masya Allah. Jadi kat sini pun kita nampak ada beranda kan. Semayang jemaah kat dalam, walaupun belakang tak penuh, boleh je duduk kat beranda, tak putus saf pun. Dia ada berapa meter tu baru putus saf. Ikut mazhab Syafi'i kita. Sebenarnya jauh jarak, barulah betul-betul putus saf. Lagipun dia masih lagi direct nampak imam. Masih lagi sekian-sekian. Maksudnya saya bagi tahu ni penyelesaian bagi orang yang ada anak kecil tapi tetap nak bawa dan anaknya tidak sesuai nak bawa dalam ruang solat utama, maka pilihannya di situ. Tapi kalau lebih afdal memang di dalam lah. Betul-betul sambung saf ni. Masya Allah. Jadi insya Allah untuk menyempurnakan Ramadan pada kali ini, kita usahakan jaga solat fardu. Subhanallah. Okey, kita nak baca hadis ni. Saya baca, muslimin muslimat, tuan-puan ikut ya. Okey.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati khamsun khisalin fi ramadana lam yu'taha ummatan ghairuhum khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk wa nastaghfir lahum al malaikah hatta yuftir wa yuzayyinu Allahu kullu yawmin jannatihi wa yaqulu yushiku ibadi an yakuffu anhum al-mu'nata. Kalau Ustazah baca je terus pusing pada je. Wal aza wa yasiru ilaika wa yusfadu fihi maradatu syayatin fala yakhlisuna fihi ila ma kanu yakhlisuna ilaihi fi ghairihi wa yughfaru lahum fi akhir lailatin fihi faqila lahu ya Rasulullah ahiya lailatul qadar qala la walakinnal amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amaluhu. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dengan kita membacakan hadis Nabi, kita sedang menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang mencintai Nabi. Bila mencintai dan merindui Allah, buktinya baca Al-Quran. Mencintai dan merindui Rasulullah, buktinya baca hadis Nabi. Sebab itu bila kita baca hadis Nabi, kita jaga adab, kita jaga akhlak, kan? Kita cuba baca dengan sebaiknya. Sebab di kalangan kita ni biasa dengar hadis Nabi tapi tak baca. Kita cuma dengar ustaz baca hadis, kita pun angguk-angguk. Tapi mau kita nak baca hadis tu dengan lidah kita, tak. Al-Quran dia kita baca. Betul kan? Okey, subhanallah. Jadi alhamdulillah, sebab itu saya suka bila baca hadis, saya ajak tuan-puan baca sama-sama. Supaya semua ada pengalaman dan pernah membacakan hadis Nabi dengan lidah masing-masing. Okey, Nabi SAW bersabda, umatku diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu ketika bulan Ramadan. Nak tahu tak 5 perkara ni? Betul nak tahu ni? Tengok je orang sebelah. Tegur-tegur je orang sebelah. Tanya sikit apa khabar. Ngantuk ke? Tanya-tanya orang sebelah. Ngantuk ke? Tanya-tanya. Okey lagi tak ni? Boleh terus tak? Tak apa, dik. Cakap dekat orang sebelah sikit lagi. Tinggal 5 minit lagi. Nak pukul 9. 4 minit je lagi. Masya Allah. Sekarang 8.56. Okey. Kita akan tengok ya masuk hadis ni. Umatku diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu ketika Ramadan. Iaitu bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah. Di sisi Allah ya. Bukan di sisi manusia. Jangan depan suami. Kan dah petang lepas asar duduk. Suami pun macam nak pensan dah, kenapa? Kasturi bang. Bau wangi kasturi ni
Di sisi Allah. Nak cakapnya busuk padahal ni, mulut orang puasa ni. Oh, kalau nak tahu, tekuk dengan 2 tangan tu. Lepas tu lepas hidu balik. Itulah. Pensan tu kan. Lalat pun lari. Maksudnya, tetapi betapa istimewanya orang yang berpuasa ni. Di sisi Allah, bau busuk ibarat kasturi. Sampai begitu sekali. Dan Allah sangat-sangat mencintai orang yang berpuasa di bulan Ramadan ni. Sampai tahap itulah Allah memuji orang yang berpuasa ni. Sebenarnya ibadah puasa tu sendiri memang sangat besar nilainya. Kita mungkin sebab dah biasa puasa daripada kecil. Jadi rasa biasa je lah bulan puasa. Lepas tu hari pertama kedua je letih. Masuk hari ketiga keempat dah macam tak ada apa dah. Lebih sihat pula daripada hari lain yang tak puasa. Tapi memang betul pun. Semalam kan saya jumpa doktor. Semalam ni jumpa doktor. Betul. Semalam saya jumpa doktor pakar ni. Dan sebelum tu pagi tu saya jumpa pesakit. Adalah kawan saya yang sakit. Dia sakit, banyak juga sakit dia tu. Dan kami ni risaukan dia sebab sakit dia tu menyebabkan dia kemurungan, anxiety apa semua. Lepas tu saya jumpa kawan tu, dia kata alhamdulillah dah sembuh. Saya kata macam mana boleh sembuh? Nampak dia dah ceria. Kalau tak sebelum tu memang teruk sangat situasi dia. Dia ibu, anak ramai apa, dia sakit, kena makan ubat, kemurungan, anxiety macam-macam. Dia kata dia boleh sembuh dengan nasihat doktor supaya jaga makan. Ada makan tertentu tak boleh makan dan kena kurangkan makan. Kawan ni pula cerita, betul. Saya pun mengalami masalah sekian-sekian dan pun sama. Doktor kaitkan dengan perut. Bila saya pergi jumpa doktor pakar pula sebelah petang sebab saya ada masalah sekian-sekian, doktor tu pun sebut benda yang sama. Kalau nak minum air-air yang manis, 6 jam sebelum tidur jangan ambil. Sebab perut ni sekian-sekian kaitannya dengan kualiti tidur bla bla bla. Dan disebabkan tak jaga makanan, petang jumpa doktor pakar, malam jumpa terapis pula. Pun sebut benda yang sama, bab makanan juga. Dan semua merujuk kepada hadis Nabi SAW. Nabi sebut, tidak ada kantong yang lebih buruk bagi umatku untuk diisi melainkan perutnya. Dan segala penyakit berpunca daripada perut. Kalau kita fikir anxiety semua ni penyakit jiwa, tekanan, perasaan apa semua. Tapi bila kajian doktor dikaitkan juga dengan bagaimana kita menjaga perut. Sebab itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga mulut kita busuk sangat. Badan kita kalau peluh pun busuk. Lepas tu kita akan rasa penat. Tapi masuk hari keempat, hari kelima, hari keenam kita dah mula bertenaga balik. Sebab badan kita dah happy dah ni. Happy apa? Dia boleh rehat 12 jam. Kalau bulan yang tak puasa, hari tak puasa, makan pagi kan ngunyah, makan tengah hari ngunyah-ngunyah. Dia baru nak fokus nak rehat, masuk makanan balik. Sebab badan kita ni paling banyak buat kerja urus makan. Masuk je makanan, proses penghadaman tu menggunakan tenaga dan fokus tubuh badan semua kena proses. Dia bukan kerja perut je. Kerja buah pinggang, kerja semua. Lepas dah proses-proses nak hantar pula. Mana jadi tenaga jadi tu. Darah pula. Saluran darah jadi membesar. Begitu begini. Jadi bila dia dapat rehat 13 jam. Daripada pukul 6 sampai pukul 7. 13 jam tu. 6 ke 6, 12 jam. Memang tubuh badan masa tu boleh bagi fokus kepada kerja yang tergendala sepanjang 11 bulan yang tak puasa tu. Sebab tubuh badan bila dia berpuasa, dia fokus kepada merembeskan hormon-hormon, meningkatkan metabolisme. Dia baiki benda-benda yang rosak dalam badan. Sebab dia ada cukup tempoh 13 jam buat kerja. Subhanallah. Sebab itu kita boleh rasa bila puasa betul-betul di bulan Ramadan. Kalau bulan lain selang. Isnin puasa, Selasa, Rabu mengketa darah. Selasa, Rabu makan sungguh-sungguh. Lepas hari Khamis puasa, Sabtu, Ahad. Maksudnya macam tu. Tapi bulan Ramadan Allah wajibkan kita. Sebab itu dikatakan 1 bulan daripada 12 bulan Allah wajibkan kita berpuasa tu. Kerana Allah nak betulkan balik. Kalau dari sudut sainsnya, kesihatannya. Apa yang terganggu kesihatan selama 11 bulan ni. Bukan Allah nak betulkan balik dari segi mental saja, rohani saja, emosi saja. Tapi Allah nak betulkan semua. Dan ini kelebihan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW.
Kenapa mulut berbau, kenapa berpeluh, semua toksik sedang dikeluarkan bila berpuasa. Sebab itu akhirnya orang putih, Mak Saleh, saintis-saintis ni kaji, dia kata semua penyakit berpunca dalam perut dan penyelesaian semua penyakit berpuasa. Kalau dulu mereka kata orang Islam ni macam gila lah. Apa 13 jam tak makan, tak minum. Kalau tak makan, tak minum, nanti jadi gastrik, nanti jadi itu, jadi ini, jadi sekian-sekian. Tapi apabila mereka buat kajian, why 13 jam? Why daripada subuh sampai maghrib? Why siang masa matahari ada? Kenapa malam boleh makan pula? Bila mereka kaji-kaji, sampai peringkat mereka ada penyakit kanser ke, penyakit ini ke, mereka sarankan kaedah puasa. Memang ada kajian. Bila tikus ni diinjek sel kanser, lepas tu tikus ni dipuasakan. Masa ada tempoh tak diberi makan, mungkin berapa jam. Lepas tu seekor lagi tikus pun sama. Tetapi diinjek sel kanser, tapi tak dikontrol makan, makanan sel ada. Yang ini boleh bertahan lama, yang ni dalam berapa tempoh sekejap meninggal. Allahu Akbar. Betapa Allah sayang. Kita sebenarnya tak tahu besar lagi, apa lagi hikmah di sebalik puasa ni. Okey, yang kedua, Nabi SAW bersabda, para malaikat akan beristighfar untuk mereka sehingga mereka berbuka. Orang berpuasa ni, daripada start subuh puasa tu sampai isyak. Sampai isyak. Sampai maghrib. Nampaknya Ustazah yang ngantuk tu kan. Sampai maghrib. Sampai maghrib. Masya Allah. Sepanjang tu, kalau Malaysia dah 13 jam, ada negara yang puasa sampai 16 jam. Ada negara siang panjang sampai 18 jam. 18 jam, dahsyat tu. Oi, tapi boleh. Allah memang, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hebat. Bila niat saja berpuasa, tinggalkan makan minum kerana Allah, Allah akan aturkan sistem badan kita ni, boleh bekalkan tenaga, lapar, daripada sini buat kerja, sini buat kerja, dahaga, hilang dahaga. Kalau tak di bulan puasa, kalau tak puasa, dahaga boleh hilang dengan minum air. Tapi bagaimana bila kita puasa, Allah jadikan tubuh badan boleh hilangkan dahaga dengan cara yang lain. Itulah keajaibannya. Allah aturkan. Tuan-puan sekalian, kalau tak puasa, pukul 10 tak makan, oi, dah perut dah berbunyi kan. Pukul 12 dah naik darah dah. Oi, jangan tegur lah masa tu. Memang berjaya gaduh lah, tengah lapar, gigil kan. Maksudnya, tapi pernah tak di bulan Ramadan tak bangun sahur? Pernah kan? Tak terkejut sahur. Boleh elok je kan? Maksudnya kita start daripada mungkin tidur ke 11 malam. Cuba kira 11 sampai pukul 7. Berapa jam? 11 sampai pukul 7 berapa? 18 jam lebih kurang. Maksudnya 18 jam tanpa makan dan minum. Nak katanya boleh. Jadi boleh. Masya Allah. Allahu Akbar. Bayangkan ya. Orang yang berpuasa, malaikat akan mohon istighfar bagi kita daripada start kita sahur sampai kita buka. Kita sendiri nak istighfar untuk diri sendiri 1 jam pun tak mampu. Boleh tak 1 jam tak berhenti? Astagfirullah, astagfirullah. Baru 10 minit dah ngantuk dah Tapi kelebihan orang yang berpuasa, daripada sahur sampai buka, malaikat beristighfar untuk kita. Allahu Akbar. Zaman sekarang, ramai dah orang tak puasa Ramadan ni. Tahu ke tak tahu? Macam tak logik kan? Macam tak logik. Saya bukan cerita negara lain, saya cerita Malaysia ni. Saya bukan cerita negeri lain, saya cerita negeri ni. Amboi Ustazah, cakap orang negeri 9 pula. Saya ni kira orang negeri 9 dah ni. Dulu saya handle masalah rumah tangga, bukan seorang dua saya jumpa. Dan bukan sebab dia orang negeri 9. Bukan cerita negeri ke cerita apa. Saya nak kata benda ini berlaku keliling kita je. Contoh ada seorang wanita datang mengadu pada saya. Ustazah, saya terkejut. Terkejut apa? Seluruh keluarga suami saya ni semua tak puasa bulan Ramadan. Dia baru kahwin. Lepas tu bulan Ramadan, mak, ayah, adik-beradik termasuk suami dia siang Ramadan, elok ya masak, tumbuk sampai belacang, makan sama macam bulan lain. Satu keluarga langsung tak puasa. Saya seorang je puasa Ustazah. Saya tak tahu macam mana nak buat. Saya kena mohon cerai ke? Sebab kalau tak puasa tak solat, orang solat mesti puasa.
Orang solat mesti akan jaga puasa. Jadi bila tak puasa, solat pun tak jaga, dia dah confused dah. Dia kata macam saya jumpa dan saya rasa macam tak boleh tenang dah. Saya tak tahu dah nak nasihat apa. Bila saya tegur, saya ajak puasa, saya yang kena marah. Dia pula duduk dengan mertua, rumah dengan suami. Rupanya saya jumpa macam ni ramai. Lepas tu, saya pernah ceramah di sebuah bank. Bank ni di ibu pejabat di KL. Ibu pejabat bank. Bank ni terkenal lah. Semua orang, hampir semua orang ada bank ni. Lepas tu saya ceramah waktu rehat siang Ramadan. Ramadan dia jemput kuliah Zuhur kan. Lepas tu bila hadir tu kan, ramailah juga adik. Tapi AJK tu kata, Ustazah minta maaf, sebenarnya ramai juga yang berada di kafe pada waktu ni. Saya kata kenapa? Sebenarnya ramai sangat orang Islam kita, lelaki perempuan, tengah hari Ramadan makan kat kafe. Biasa. Sampai saya malu dengan orang bukan Islam, Cina, India tanya saya, ni bukan bulan puasa ke? Kenapa kawan kamu tak puasa? Kalau perempuan kita boleh bersangka baik, dia uzur lah, dia haid. Tapi yang lelaki, dia kata, Ustazah, kalau Ustazah tengok pukul 10 pagi ada food truck kat bawah tu, kalau start je buka, walaupun bulan Ramadan beratur ramai je, sama je orang bukan Islam, orang Islam kita pun beratur. Tak logik kalau pukul 10 beratur nak beli untuk buka puasa, tak logik. Memang mereka makan. Ramai dah umat Islam kita tak berpuasa. Melayu Islam kita ramai yang tak puasa. Sebab puasa ni, ini nak masuk kesimpulannya. Kenapa Nabi dalam hadis qudsi Allah berfirman, seluruh amalan hamba-Ku, Allah berfirman, amalan-amalan hamba-Ku ini digandakan daripada 10 sampai 700 kali ganda. Sama ada di bulan lain atau di bulan Ramadan. Maksudnya, amalan-amalan ibadah lain ini digandakan. Ada amalan Allah gandakan sampai 200 kali ganda. Maksudnya daripada 1 digandakan sampai 10 ataupun sampai 700 kali ganda. Sama ada sedekah ke? Sebab itu sedekah ada beza. Bila Nabi ditanya, bilakah waktu sedekah paling afdal? Nabi jawab apa? Ketika kamu menguasainya dan kamu mampu menggunakannya dan kamu berkehendak kepadanya. Itulah afdal, paling afdal sedekah. Kalau sedekah masa dah tenat, itulah paling kurang afdal. Sebab ketika itu dah tak ada kemampuan pun dah nak guna duit tu. Dan nafsu pun dah tak ada kendak, dah takut nak hadap mati dah. Doktor cakap sebulan lagi nak meninggal. Jadi lagi seminggu lagi lah banyak dia sedekah. Rupanya dah sampai hari tak meninggal. Kan? Jumpa balik doktor. Doktor macam tak ni, macam tak ada apa-apa ni. Oh, salah file lah hari tu. Oh, salah orang. Aduh, saya dah bagilah semua ni, sedekah sana sini. Maunya dia pergi jumpa balik tu kan, ada balance tak? Kan? Itu hari ingat dah nak mati. Maksudnya memang kalau orang dah dekat dengan kematian ni, dia dah mula dah hilang dah rasa cinta. Ketika kamu mencintai, ketika kamu berkemampuan untuk menggunakannya, kamu berkuasa ke atasnya, itulah paling afdal sedekah. Allahu Akbar. Bulan Ramadan memang bulan sedekah lah. Itu kita dah maklum lah tu. Saya nak sebut apa tadi tu? Masya Allah, tak ingatlah pula. Sebelum saya sebut ni, saya sebut kesimpulan tu kan. Saya kata nak buat kesimpulan. Tapi saya sebut apa kesimpulan ni? Semua pun kaya juga. Saya sebut apa? Kesimpulan. Oh betul lah saya sebut kesimpulan. Okey, kita buat kesimpulannya. Masya Allah. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Kesimpulannya. Tapi saya sebut sikit mukadimah kesimpulan. Tiba-tiba pergi ke situ ya. Okey, Masya Allah. Sekarang pukul 9:11 minit. Kita tak habis ni baca ni pasal hadis ni. Saya baca habis dulu hadis ni. 5 kelebihan tu. Kelebihan yang ketiga, Allah indahkan syurga pada setiap hari dan berfirman, hampir-hampir hamba-Ku soleh akan dicampakkan pelbagai kesukaran dan penderitaan, lalu kembali kepadamu. Setiap malam Ramadan, Allah indahkan syurga. Dan Allah berfirman kepada syurga, hamba-hamba-Ku yang soleh menghadapi pelbagai kesukaran. Terutamanya bulan Ramadan lah. Letih, lapar, penat, ngantuk, macam-macam lah. Lalu mereka akan kembali kepadamu. Maksudnya akan pergi ke syurga. Itulah hamba-hamba-Ku yang akan kembali kepadamu. Yang keempat, syaitan dibelenggu, tidak dibiarkan lepas seperti bulan yang lain. Dan yang kelima, mereka
akan mendapat keampunan pada akhir malam, iaitu orang yang bersungguh-sungguh melakukan ibadah pada siang harinya. Mengenai anugerah kelima ini, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu berlaku pada malam Lailatul Qadar?" Bagi dia menjawab, bukan, tetapi pelaku kebaikan akan disempurnakan pahalanya seusai melesaikan amalannya. Maksudnya pada setiap malam Ramadan, Allah indahkan syurga dan Allah berkata, berfirman pada syurga, "Hamba-hambaku melalui banyak kesukaran dan kesusahan dan melakukan ibadah bulan Ramadan semua ni, dan mereka akan kembali kepadamu." Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan yang kelima itu, setiap amalan akan disempurnakan pada malam. Kalau pada bulan-bulan yang lain ada waktu-waktu tertentu, macam nisfu Sya'ban kita sebutkan. Tetapi untuk bulan Ramadan, pada malam je sebelum tidur akan disempurnakan dah. Akan siap dicatat dah apa yang dibuat, balasan sekian-sekian. Dan tidak akan seolahnya amalan itu tetaplah begitu. Soalannya nanti akan dibentangkan di masyarakat kelak, amalan itu terjaga, tidak digugurkan dengan maksiat-maksiat ataupun perbuatan buruk yang kita lakukan. Sebab kira dah tutup terus diangkat amalan tersebut. Tapi amalan-amalan di bulan lain tidak bersifat begitu. Dia tidak diangkat lagi. Boleh jadi bila buat maksiat, jadi gugurlah. Contohnya hadis Nabi SAW. Barang siapa yang berdengki, ada hasad dengki, Nabi kata berhati-hati dengan hasad dengki. Sebab ia boleh menggugurkan amal solehmu. Boleh gugurkan amal solehmu ibarat seperti api yang membakar kayu api. Dia buat solat, dia buat ibadah, tetapi dia ada masalah penyakit hasad dengki dan dia mengikut kedengkian tu. Dia buat apa yang perasaan dengki tu suruh buat. Suruh cerita kebuka orang tu, fikir nak jatuhkan. Apa yang akan berlaku? Amal solehnya akan gugur. Umpama seperti bahan bakar. Oh, MC dah ready dah tu. Memang jangka Ustazah. Memang jangka. Subhanallah. Okey, insya-Allah. 2 minit lagi. Ini pun bagusnya. Duduk depan ni Kenal ke Ustazah? Buat-buat kenal lah, angguk-angguk. Insya-Allah. Okey, subhanallah. Sekarang kita pergi kepada kesimpulan muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dah tiba dah kita ni, dekat sangat dah Ramadan. Malam besok dah. Kalau ikutkan kurang 24 jam ni. Kurang 24 jam dah. Masya Allah, sebab sekarang dah isyak dah pukul 9 lebih. Mudah-mudahan kita semua akan masuk ke bulan Ramadan. Antara persiapan-persiapan yang terakhir ialah banyakkan istighfar. Daripada malam ni sampai jumpa malam besok, istighfar berterusan. Buatlah ribu-ribu kali. Buatlah, tak kira pun tak apa. Istighfar. Ingat je istighfar. Kita nak bersihkan hati kita. Sebab siapa yang masuk ke bulan Ramadan tanpa bersihkan hati, boleh jadi dia tidak dapat bertahan pun dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan nanti. Dan dibimbangi masuk dalam keadaan dosa-dosa yang begitu banyak, karat dosa di hati kita ni, menyebabkan terhijab untuk kita melihat dan menikmati hidangan yang Allah sediakan di bulan Ramadan. Ramadan ni semua orang akan masuk. Orang nak ke tak nak akan masuk juga. Orang kafir, orang Islam akan masuk. Ahli ibadah ke, ahli maksiat ke, semua akan masuk. Maksudnya semua akan masuk ke gerbang pintu Ramadan dan berada di dalamnya. Tetapi tidak semua orang boleh menikmati hidangan yang disediakan. Umpama seperti pergi buat kenduri kahwin. Semua orang masuk ke kenduri kahwin. Orang yang tuan rumah sediakan macam-macam hidangan sedap. Tapi tak semua orang boleh menikmati. Ada yang sakit tekak, ada yang demam, ada yang tak lalu makan. Ada orang tua boleh makan sikit je. Ada orang usus dah kena potong, macam-macam ceritalah. Maksudnya tak semua. Ada makan sikit dah kenyang, hidangan banyak ni. Makan sikit dah kenyang, ada tak larat dah nak makan. Ataupun dia pergi kenduri tu dan kadang dia tak suka pun tuan rumah tu. Jadi semua benda lah dia komplain. Nasi tak apa sedap, ini tak sedap, tapi dijemput dia pergi. Maksudnya masuk ke Ramadan ni macam-macam hati akan masuk. Hati bersih akan masuk, hati kotor akan masuk. Hati jauh, hati dekat masuk. Jauh dengan Allah, dekat dengan Allah masuk, semua akan masuk. Jadi ia sangat penting, persiapan utama untuk Ramadan adalah hati.
Saya nasihatkan diri saya dan sahabat-sahabat semua, tinggal kurang 24 jam. Kita banyakkan istighfar kepada Allah, mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan segala yang Allah sediakan. Syahrul maghfirah, bulan maghfirah. Syahrul rahmah, bulan rahmah. Syahrul saum, bulan puasa. Syahrul jud, iaitu bulan kemurahan. Allah murah sangat di bulan ini. Allah murah pengampunan. Allah murahkan. Allah makbulkan doa orang berpuasa. Itu kelebihan kan. Doa orang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah. Daripada start dia puasa sampai doa tidak ditolak oleh Allah bagi orang berpuasa. Dan Nabi sebut apa? Allah berikan kegembiraan bagi orang berpuasa dua. Iaitu ketika dia berbuka dan ketika dia akan bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Itu kegembiraan bagi orang puasa. Seronok tak buka puasa? Seronok. Tetapi jangan gugurkan pahala berpuasa tu dengan soalannya macam balas dendam. Masa buka puasa tu balas dendam. Sebab kalau tak puasa pagi roti canai, tengah hari sekian, jadi waktu buka semua dia nak kau belaka. Ada martabak, ada itu, ada ini semua. Jadi sebenarnya cara kita berbuka puasa itu mengukur tahap puasa kita. Antara tujuan puasa merasai keperitan orang yang miskin, orang yang susah, orang yang kelaparan. Orang kelaparan bila dapat makanan tetap sikit. Jadi kalaulah kita menahan, orang kata kita cuma empang je hawa nafsu, tapi bila buka kita pun lepaskan hawa nafsu. Maka puasa tak boleh mendidik pun nafsu kita. Sebab itu belajar juga berbuka dengan sederhana. Dan seluruh dunia bila bulan Ramadan adalah pembaziran besar-besaran. Makanan paling banyak dibuang adalah di bulan Ramadan. Termasuk di Mekah, di Madinah. Sebab ramai sponsor makanan ni. Orang yang makan tu je lah orang yang sama berapa jumlah yang ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Bila tengok di tong-tong penuh makanan dibuang. Sebab esok sahur lain pula. Jadi begitu juga berlaku di rumah-rumah orang Islam yang berkemampuan. Bukan orang miskin, orang berkemampuan. Makanan paling banyak dibuang di bulan Ramadan. Mula-mula sayang, bukan sayang. Tak nak rasa bersalah sangat, simpan dalam peti ais. Tak apa, kita simpan. Lepas tu, dah beku, buang. Kuranglah sikit rasa bersalah. Lepas tu beli ulang-ulang, betul kan? Jadi subhanallah, kami sendiri buat disiplin. Sahur wajib, jangan skip sahur. Kita tak sempat baca hadis tentang kelebihan bersahur, tetapi carilah sendiri ilmu ni. Memang Nabi tekankan sangat sampai membezakan puasa orang awam dengan orang khusus sahur. Dan diampunkan Allah orang yang bangun sahur dan diturunkan rahmat. Kita tak tahu rahmat ni datang dalam bentuk apa. Rezeki, kasih sayang, keluarga, anak-anak soleh, itu semua dalam rahmat Allah. Sebab orang yang kuat je, automatik orang bangun sahur dia akan bangun qiyamul lail. Kita tahu qiyamul lail ni bukan seperti yang solat. Yang tahajud je syarat tidur, tahajud istahajud. Tapi apa saja ibadah pada waktu malam, semua qiyamul lail. Kita bangun sementara walaupun kita bangun, lebih lagi 20 minit contoh. Nak solat tahajud dah tak sempat. Dan malam tadi sekian-sekian letih sangat, terlambat bangun. Tapi sambil tu, istighfar, selawat, semua tu kira qiyamul lail. Maksud qiyamul lail adalah membangunkan malam. Sama ada dengan solat, baca Quran, zikir, selawat, apa saja amalan ibadah, amal soleh, zikrullah, semua qiyamul lail. Jadi sebab itu seorang ibu bangun, siapkan itu ibadah. Dan dia siapkan makan untuk 5 orang ahli keluarga. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menganjurkan satu amalan kebaikan, dia akan dapat pahala yang sama tanpa mengurangi sedikit pun. Jadi dia kejukan 5 orang ahli keluarga dia, termasuk dia 6 orang. 5 asbab dia bangun dan asbab dia sediakan makanan sahur, semua 5 orang tu puasa, maka dia bukan dapat pahala puasa dia seorang. Dia dapat pahala puasa ahli keluarga. Lepas tu bila berbuka dia juga siapkan. Sebab itu, kalau pengalaman saya membesar daripada kecil sampai saya kahwin, sampai ayah saya meninggal bulan Ramadan. Ayah saya meninggal pada 10 Ramadan Jumaat malam. 5 tahun yang lepas. Jadi 10 Ramadan ni cukup 5 tahun. Daripada saya kecil sampailah akhir hayat ayah saya, untuk sahur dan berbuka memang arwah ayah yang sediakan. Arwah ayah akan masak. Ayah tak akan masak lauk yang sama berbuka dengan sahur. Dan masak sahur lagi special daripada berbuka. Berbuka dengan sederhana, tapi bila sahur dia masak makanan
Dia akan bangun awal 3.30 pukul 4. Dia masak. Dia tak kejutkan lagi isteri dan anak-anak. Dah siap masak. Dia akan kejutkan semua ahli keluarga untuk bangun solat malam. Lepas tu dia akan minta kami anak perempuan untuk bersihkan lepas dia masak. Sebab orang lelaki masak kan habis bersepahan. Sebenarnya okey cepat. Orang perempuan lambat masak tu sambil masak sambil ngemas. Tu dia lambat tu. Jadi kita kemas dan anak-anak akan hidang. Ayah pun akan kejutkan mak. Sebab apa? Mak ni tak berhenti ada anak kecil. Kan 10 orang anak kan. Dia anak kecil kan. Anak kecil. Jadi start anak pertama. Ayah saya dah ambil peranan untuk masak. Bukan sebab mak saya malas. Mak saya tak nak masak. Mak saya selalu marah. Sebab jangan cakap ayah masak. Malu mak. Tapi saya cerita tu saya nak bagi tahu bagaimana arwah ayah saya sangat mencintai Ramadan. Bila bulan Ramadan kami pelik daripada mana tenaga dia dapat. Sebab dia balik paling lambat dan dia tidur paling lambat. Sebab dia akan berada di masjid untuk tadarus dulu, untuk sekian-sekian, pukul 12, pukul 1 baru dia balik. Lepas tu dia bangun pula paling awal. Lepas tu dia takkan biarkan dan lepaskan peluang dapat pahala siapkan orang makan. Dan dia suka masak banyak-banyak, kadang jemput orang kampung, satu rumah penuh buka puasa. Maksudnya, fastabiqul khairat, bekerja-kerja buat kebaikan di bulan Ramadan. Bukannya, awak lah yang masak, awak lah, awak tak. Ayah saya macam tak bagi peluang. Dia tak nak orang lain, biar dia dah dapat pahala, bagi makan berbuka puasa, bagi suruh ahli keluarga, dan bagi sahur. Subhanallah. Dan ini, jika lelaki mampu buat begini, ini adalah satu bentuk pendidikan yang sangat hebat dalam sebuah keluarga. Bila lelaki yang bangun awal terlebih dahulu dan kejutkan ahli keluarga, nilai kredibiliti dan hormat dan Allah angkat kedudukan lelaki seperti ini sangat hebat. Pada mata isi, pada mata anak-anak, sampai tak perlu menagih untuk dihormati, tetapi Allah angkat dan Allah berikan hati ahli keluarga ni untuk tunduk. Tetapi bukan saya nak tuju pada lelaki, maksud saya ni muhasabah. Sekiranya dalam sebuah keluarga ditakdirkan Allah, isteri tu jadi macam ketua. Isteri lah yang kejut, isteri lah ni, suaminya follow belaka. Bang nak makan apa? Ikutlah. Bang nak buka puasa kan? Ikutlah. Bang baju gaya warna apa? Ikutlah. Bang ni ikut je belaka. Malah nak berfikir. Sebab dia kata kalau saya cakapkan awak tak setuju pula. Alasan tu kan. Bukan semua lelaki macam ni. Ada lelaki dia suka bagi pandangan juga. Maksudnya dia asah juga. Dia push juga untuk berfikir. Sebab itu dalam sebuah keluarga ada part isteri jadi pemimpin, ada part suami pemimpin ketua keluarga, tetap lelaki perlu dihormati. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menambahkan kasih sayang seisi keluarga. Sebab kita jarang dapat makan bersama-sama serentak melainkan bulan Ramadan. Kadang bulan lain yang ni makan dulu, mana lapar makan dulu, betul kan? Tetapi bulan Ramadan tak ada. Lapar tak lapar sama je, makan serentak. Dan semua orang tak sabar tunggu waktu maghrib. Bulan Ramadan je lah. Bulan lain tak tunggu waktu solat. Tapi bulan Ramadan semua nunggu-nunggu. Kejap tengok. Tak sabar-sabar nak solat maghrib. Okey. Jadi, ambil peluang waktu makan berjemaah dan kita puasa berjemaah. Kerana Nabi menggambarkan orang yang boleh menarik orang lain ke syurga adalah mereka yang puasa sama-sama, mereka yang solat sama-sama, dan mereka menunaikan haji sama-sama. Kalau kita tak dapat tunaikan haji sama-sama, kurang-kurangnya jaga dua perkara. Itu dalam hadis Nabi SAW dan yang merupakan hadis yang sahih. Bila ahli syurga sedang beratur nak masuk ke dalam syurga, lalu mereka melihat ada yang sedang beratur masuk neraka. Bukan beratur masuk neraka, tak beratur lah. Diheret, ditarik sebab memang tak nak masuk neraka. Lalu yang ni pun kata, ya Allah, mereka itu adalah saudaraku, adik-adikku, keluargaku, kawanku. Mereka itu puasa bersamaku dan mereka solat bersamaku dan mereka haji bersamaku. Dalam hadis ni sebut 3 ni. Lalu Allah perintahkan, sekarang kamu pergi tarik mereka, bawa sama masuk ke syurga. Dan sekarang kamu lihat dalam neraka, ada tak lagi yang sama-sama dengan kamu. Sebab itu nilai puasa berjemaah di bulan Ramadan satu keluarga. Lepas tu jaga pula solat jemaah. Solat jemaah afdal di masjid ya. Jangan pula sebab tak apalah jemaah dengan keluarga je abang, tak payah pergilah masjid. Tak, memang dituntut ada di masjid. Tak mampu, kebetulan lambat, kebetulan balik kerja pun sekian-sekian, maghrib, ya. Yang solat jemaah keluarga dituntut bagi lelaki untuk solat sunat. Kalau solat fardu, memang afdal tidak ada pertikaian, isteri kena support, kena pujuk, kena beri galakan suami solat di
masjid fardu. Kalau dapat seisi keluarga pergi lagi baik. Kalau tak dapat, wakil suami saja yang pergi. Jadi subhanallah, kalau kita buat begitu, kita akan tarik menarik dan insya-Allah sekeluarga di syurga. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf. InsyaAllah Ramadan Karim, Allahu Akram, Ramadan mulia dan Allah Maha Mulia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, insyaAllah. Okey, boleh tutup. Ya. Boleh juga. Boleh? Boleh tanya Tuan Haji. Silakan. Jap. Betul. Saya ada dua soalan. Soalan pertama, apakah yang Boleh. Jangan tutup. Tak apa, boleh dengar, nanti saya ulang balik. Okey. Boleh bagi mic. Okey. Boleh tunjuk. Tak apa, pusing je tu. Ni ada ustazah sini. Tak payah bantu. Tak payah pelan-pelan. Ya. Okey. Okey. Masya Allah. Silakan. soalan saya yang pertama, dikatakan wanita itu biasa kita sebut bantu ataupun janda berjalan sering bila pegang title janda dikatakan berjalan di atas kita. Apa maksudnya? Maksudnya adakah asal pegang title itu agak buruk pada pandangan orang? Tapi kalau kita lihat pada masyarakat ini, dia mesti seperti normal lah. Sebabkan mungkin apa kekangan lah, kebanyakan muda dan masih lagi bekerja, terpaksa keluar dari rezeki. Tetapi kalau ini dianggap sebagai asal sebut saja ganda baru ni, perjalanan harus kita. Apakah yang dimaksudkan, bagaimana diri itu supaya jelas pada muslimat. Yang kedua, kita faham, okey, ada kalangan muslimat sekarang ini dia tersekat di antara dunia dan akhiratnya. Okey, bila mana dikatakan bahawa di akhir zaman, waktu kiamat dan semakin hampir ini, bahawa akan wujudnya wanita-wanita yang berpakaian tetapi lihat dan kelantan. Dan kita melihat bahawa di kalangan kita di dalam negara kita sendiri, pegawai-pegawai keselamatan kita, contohnya anggota keselamatan kita yang terpaksa perempuannya berseluar dan pakaian itu agak menampakkan aurat. Bagaimana pandangan Ustazah terhadap kita menghindari, sebab perkara ini bukan sahaja di dalam bulan Ramadan. Bagaimana kami sebagai seorang orang lelaki yang menjadikan penting untuk menjaga pasangan kami. Kalau nak kata duduk susah sikit lah, sebab maksiat biasanya dia berlaku di dalam TV sekalipun kita sering melihat maksiat. Itu biasa untuk melihat aurat. Dan bagaimana ini pandangan Ustazah bagi sudut seorang wanita supaya dia dapat menjamin bagaimana perilaku yang dapat dia elokkan ketika dia dalam pejabat walaupun terpaksa berpakaian sebegitu. Itu soalan saya. Subhanallah. Ni lagi kuat rupanya ya. Okey. Soalan ni sangat baik. Tak apa, saya guna ni je. Soalan ni sangat baik. Walaupun lelaki bertanya, tapi untuk perempuan. Pertama, soalan pasal status janda kan. Kalau kita tengok, ibunda kita Khadijah, Sayyidatina Khadijah adalah janda. Janda anak 4. Sebelum nikah dengan Rasulullah, dah pernah berkahwin 2 kali. Suami pertama ataupun suami kedua, antara duanya. Saya tak pasti, salah seorangnya berpisah hidup, salah seorang berpisah mati. Jadi Rasulullah ada suami yang ketiga. Tetapi sebab Sayyidatina Khadijah ini seorang wanita yang sangat pandai menjaga maruah diri. Jadi status janda dia tidak menghalang dan tidak menyebabkan dia dipandang rendah. Walaupun di zaman jahiliyah tu, zaman Arab jahiliyah sebelum Nabi jadi Nabi, zaman tersebut wanita dipandang sangat rendah. Tak macam zaman kita ni. Ini zaman kita ni jauh sangat bezalah sebelum Nabi jadi Nabi tu. Dihina orang perempuan masa tu, kalau ibu boleh diwariskan pada anak, jadi hamba.
jadi ibu ni tak ada nilai langsung lah. Sebelum tu dia bekerja untuk ayah. Lepas ayah meninggal, anak pula boleh suruh mak tu jadi apa? Macam maid lah. Tak ada nilai langsung. Tak ada pun kedudukan seorang isteri sekian-sekian, kedudukan seorang ibu sekian. Tak ada. Dan pada tamadun ketika itu pula, bagi agama-agama bangsa lain sangat dahsyat. Wanita ini dianggap adalah makhluk yang tak sempurna. Kalau sempurna jadi lelaki, kalau cacat jadi perempuan. Macam-macam kalau kita buat kajian. Sebelum Nabi, diangkat menjadi Nabi dan naikkan status wanita, bahkan dalam keadaan tertentu lebih tinggi daripada lelaki. Maksud lebih tinggi daripada lelaki, sampai wanita ni 3 kali lebih bila jadi ibu kan. Ibumu. Okey. Nak sebutnya dalam Islam, serta janda ni tidak ada sedikit pun kekurangan. Tidak ada sedikit pun keburukan. Ataupun satu penghinaan. Ataupun rasa perlu malu dan sebagainya. Kecuali adalah adat, tradisi. Ataupun cara akhlak buruk seseorang terhadap golongan janda. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, barang siapa yang membantu janda. Maksud bantu janda bukan semestinya dengan menikahi janda tersebut saja cara bantu. Mungkin membantu anak-anaknya bersekolah. Berilah bantuan apa-apa, jiran-jiran dan sebagainya. Dia diberikan pahala, saya tak ingat, kamu boleh cari. Ada hadis Nabi tentang umpama seperti pahala jihad, macam itulah. Nanti kita tengok. Nabi sebut ganjaran yang begitu besar. Sebab itu zaman Nabi, wanita-wanita janda sangat ramai. Sebab apa? Suaminya syahid, pergi perang dengan Nabi. Jadi mereka bantu bukan hanya dengan menikahi, dengan pelbagai cara menampung belanja keperluan anak-anak. Jadi, sekarang ini, siapa kan? Dulu kalau bercerai ni jarang. Sekarang ni macam ramai sangat orang muda bercerai, berpisah. Jadi saya kira zaman sekarang ni berbanding zaman saya masa kecil dulu, pandangan terhadap janda dah banyak beza. Dah ramai ibu-ibu, wanita berdikari, dia dah boleh cari, maksudnya bersosial dan sebagainya. Cuma akan ada cabaran masa mula-mula. Contohnya, suami baru meninggal dunia. Duduk dalam kejiranan. Kalau dulu, okey je baik. Tapi bila dah jadi janda, sampai suami orang tu pun tak boleh lalu depan rumah. Bang, jangan lalu rumah ni. Dia jeling-jeling. Lepas tu dia kata, Ustazah, saya dengan jiran kawan-kawan dulu rapat. Dah tak berkawan dah. Dan saya jumpa ramai juga janda pindah. Cari kehidupan yang baru. Sebab apa? Jiran-jiran tak macam dulu. Dah tak ajak dah. Kalau kumpul-kumpul dia seorang tak diajak. Soalnya dia anggap ancaman. Seolahnya nanti suami kan rasa kesian nak sekian-sekian. Isu-isu seperti itu. Jadi kita tak boleh nafikan memang akan ada ujian dan cabaran bagi janda. Tetapi setiap ujian dan cabaran tersebut ada kebaikan, ada hikmah dan dia akan jadi lebih kuat. Sebenarnya wanita yang berkahwin pun tak lagi pada ujian. Semua orang akan ada ujian pada tahap masing-masing dalam keadaan masing-masing. Okey, ini hadis Nabi. Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Bukhari. Orang yang membantu para janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah, ataupun seperti orang yang selalu berpuasa siang harinya dan selalu solat malam pada malam harinya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Saya ulang lagi sekali. Besar tak besar pahala. Nabi bersabda, orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Kita nak berjihad di jalan Allah ni payah ni. Atau seperti orang yang selalu berpuasa siang harinya. Orang yang puasa setiap hari. Bukan bulan Ramadan je. Oh, ini lagi payah kita nak dapat makam ni. Ahli siyam ni. Dan selalu solat malam pada malam hari. Ahli qiyam orang panggil. Ahli siyam, ahli qiyam dan juga ahli jihad. Dan semua ini ada pintu syurga dia ni. Untuk ahli siyam ada pintu syurga. Ahli jihad ada pintu syurga. Dengan membantu para janda yang susah. Ada janda kaya mungkin ya. Lepas tu, bantu orang yang miskin. Maka pahalanya umpama ini. Tapi jangan sempitkan skop bantu. Suatu saya ada jumpa, ada orang ni bila kawan dia, suami dia meninggal. Lepas tu saya jumpa kawan ni. Subhanallah, saya jumpa ada wanita ni pergi umrah dengan saya. Suami dia meninggal mengejut. Masa tu dia ada anak 5-6 orang. Mengejut tu macam mana? Depan dia dan depan anak-anak semua. Adalah ceritanya pergi bercuti di satu tempat. Lepas tu suami dia jatuh. Depan semua dia anak, suami dia meninggal.
Ada cerita. Subhanallah. Lepas tu, dia tak bekerja dan suri rumah selama ni. Lepas tu saya tanya, macam mana puan survive? Dia kata, alhamdulillah Ustazah, kawan-kawan suami, kawan-kawan suami, adik-beradik semua bantu sampai saya dah setahun ni. Semua kos anak-anak ni, maksudnya anak-anak ni semuanya ditanggung. Sekolah, belanja bulanan, menyebabkan saya tak perlu bekerja sebab saya ada baby, perlu jaga. Dan dia bagi tahu suami dia kerja mekanik, tapi suaminya suka sangat bantu orang susah. Sampai benda ini berlaku kepada dia, tak henti bantuan Allah bagi. Subhanallah, Allahu Akbar. Maksudnya, bukanlah berlaku lepas suami meninggal habis edah kawan suami nikah dengan dia, tak. Tapi nak bagi tahunya kawan-kawan suami ni bantu dari sudut tu support isteri-isteri kawan suami. Apabila kita boleh dan pandai jaga diri, pandai jaga aurat, pandai jaga batasan sampai orang tak rasa kita ancaman, sampai orang boleh hormat kita, subhanallah, akhirnya bantuan tu datang daripada pelbagai sudut. Mudah-mudahan dapat membantu sikit ya, menjawab sikit. Soalan kedua, berkenaan dengan wanita yang bekerja, yang uniform dia ikut bentuk badan. Dia bukan polis je, askar, nurse, kan, dan sebagainya. Tetapi, macam semalam saya kata saya pergi hospital Sedap. Saya tengok ada dua kelompok nurse. Pakaian sama tapi ada yang walaupun pakai pakaian nurse tapi dia buat longgar. Dan dia jahit baju tu bawah daripada pinggul, maksud punggung. Maksudnya bawah tutup. Lepas tu seluar pelonggar, baju pelonggar. Jadi bagi saya tak nampak aurat. Maksudnya aurat tu dia cuba pelihara sedaya mungkin. Sama juga bila saya ceramah dekat polis, dekat balai polis, saya selalu dijemput oleh polis askar, pun ada dua kumpulan wanita. Sebab perlu ada polis dan askar perempuan. Sebab ada penjenayah perempuan, ada penjara perempuan, sesemua ni memang perlu ada perempuan. Peranan perempuan memang ada. Jadi, saya pernah je nak pergi ceramah di satu kontijen ni besar ni. Lepas tu kebetulan saya pergi bukan negeri ni, negeri tu saya pergi naik flight. Lepas tu yang bawa ni askar ataupun polis, saya tak ingat, anggota uniform. On the way perjalanan ni, yang disebut oleh pegawai lelaki ni lebih kuranglah macam Tuan Haji ni sebut. Dia kata, Ustazah boleh tak sampaikan nasihat kepada anggota-anggota wanita supaya jaga aurat. Sebab ada anggota wanita ni, bila dah bersama, dah biasa, dah macam kawan, dah rapat, selamba je buka bahagian, maksudnya tinggal, dia ada berapa lapisan kan pakaian dia, uniformnya. Dia kata begitulah juga dengan hal-hal yang lain begini-begini. Maksudnya di kalangan askar lelaki ataupun polis lelaki ni, dia ambil berat. Tetapi wanita itu sendiri. Sebab tu ada uniform polisi kita tengok longgar. Dan dia tak jadi satu kesalahan pun. Dia atas dia lah nak upah tailor baju dia tu. Sebab dia ukur kan. Jadi saya nak bawah sikit, saya nak longgar sikit, seluar saya pun bagi longgar. Tapi ada yang memang sengaja nak ketat. Sengaja nak ikut body. Sengaja nak sekian-sekian. Jadi samalah, sama ada pakai uniform ataupun pakaian yang keluar pergi pasar, pergi jalan-jalan ni, kita akan nampak ada dua kelompok. Ada wanita yang jaga aurat, ada wanita yang dedah aurat. Ada wanita yang bekerja jaga aurat, ada yang tak jaga aurat. Jadi aurat ni pakailah macam mana asalkan tak menampakkan bentuk tubuh, kita dah tahu. Tinggal muka dan dua tapak tangan. Kaki tu memanglah ada khilaf, tetapi kita ambil pendapat yang kuat, kaki juga aurat. Namun pada umur tertentu, kaki ada keringanan sikit. Tapi kalau dapat jaga, itu lebih baik. Jadi, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Memang Nabi sebut, di akhir zaman, wanita berpakaian tapi telanjang tidak akan cium bau syurga. Maksudnya bukan hanya tak boleh masuk syurga, cium pun tak boleh. Cium ni, wangian syurga ni, dia boleh jarak sejauh 500 tahun perjalanan nak kata wanginya syurga. Jadi berhati-hati. Kita bimbang ada ahli keluarga kita tak dapat cium bau syurga, bukan sebab tak solat, bukan sebab, tapi sebab mati dalam keadaan tak sempat bertaubat, berpakaian tapi telanjang yang Nabi kata akan berlaku akhir zaman. Jadi Masya Allah, saya kalau pergi bazar Ramadan, tuan-puan tengok nanti bazar Ramadan. Kita pun rasa malu tengok dengan peniaga-peniaga bazar tu yang pakai ketat, tertonjol sana, tertonjol sini, orang muda. Betul ke betul? Padahal bulan Ramadan kan? Tahu tak ibu-ibu, ibu bapa, kita boleh buat apa?
Kita mungkin boleh tulis satu surat yang cantik, satu nota cantik buat wanita yang disayangi, dihormati. Contoh je lah. Tulislah cantik ni, lepas tu kan mungkin ada hadiah sikit. Lepas tu mana-mana wanita yang nampak seksi tu kita bagi. Ni hadiah untuk awak. Hadiah. Orang tu pun macam, hadiah? Siapa awak kan? Tak apalah. Kita bagi nasihat sikit. Tapi Allah pandang tu, usaha dakwah kita tu. Allah pandang. Boleh jadi orang ni jahil ke apa ke dan sebagainya. Mungkin sebab surat tu lah dia kata tak pernah orang tegur. Tapi tegur pula dengan cara yang baik, sopan. Dan dia tak rasa malu. Bukan cakap depan, apa seksi-seksi bulan Ramadan ni, nak jual lauk kan, nak jual apa? Macam tu kan. Dia pun malu depan orang. Tapi bagi surat kan, bagi kertas, dia pun baca seorang-seorang. Sebab umat akhir zaman ni, kebanyakannya cakap belakang. Cakap belakang. Maksudnya, ya apalah seksi, cakap belakang. Padahal boleh buat lebih. Boleh je tegur. Tak cakap depan melalui tulisan, tapi tak nak buat sahaja. Ustazah, betul ke seorang isteri tak boleh menuntut cerai sekiranya suami tidak lagi duduk sebumbung selama beberapa tahun dan tidak beri nafkah anak-anak? Seterusnya suami mengatakan isteri nusyuz kerana meminta cerai. Minta cerai yang dimurkai oleh Allah adalah cerai tak ikut syariat. Maksudnya yang kata perkara yang harus ataupun yang halal tapi dibenci Allah adalah cerai yang tak ikut syariat. Kalau suami tak bertanggungjawab, suami tak bertanggungjawab lah. Jadi isteri mahu cerai, permohonan cerai isteri tak termasuk pun yang dibenci oleh Allah. Tak termasuk pun permohonan cerai yang dilarang. Sebab itu di zaman Rasul permohonan cerai ini memang berlaku. Bahkan ada alasan yang tak kuat pun. Saya tak nak panjangkanlah, itu jadi panjang cerita. Maksudnya jangan terlalu menjerat wanita yang telah terseksa dalam sebuah keluarga dengan suami, dan suami ni tunggang agama ni. Maksudnya ugut dengan dilaknat, isteri ni nusyuz isteri ni. Kes saya dulu kalau jadi pengacara, banyak suami yang kata isteri nusyuz. Lepas tu dia kata, Ustazah, isteri saya nusyuz. Saya kata, nak buktikan nusyuz atau tidak, kita daftar kat mahkamah lah. Boleh Ustazah, tak ada masalah. Memang dia nusyuz. Dia pun sebutlah suami isteri gini-gini. Sampai di mahkamah, hakim pun tanya, okey, bagi peluang kan. Tiba-tiba daripada suami nak firekan isteri nusyuz, hakim jatuhkan suami yang nusyuz. Memang ada suami nusyuz, bukan isteri je nusyuz. Dalam Al-Quran sebut dua-dua, nusyuz ini daripada suami ataupun daripada isteri. Jadi yang menjatuhkan nusyuz atau tidak bukan suami ataupun bukan isteri. Yang jatuhkan nusyuz adalah hakim yang akan menilai dan buat keputusan. Sebab itu kalau adalah ugutan-ugutan daripada pasangan sendiri suami, dan kadang dia tak jalankan tanggungjawab, awak ni nusyuz, kami tak cerai, tak cium bau syurga. Adakah suami itu yang menentukan isteri ni cium bau syurga atau tidak dan nusyuz? Bukan. Syariat yang menentukan. Dan syariat ni daripada apa? Daripada siapa? Allah. Dan wakil untuk menjalankan syariat ni hakim-hakim yang dilantik oleh kerajaan, oleh institusi agama. Jadi ni bukan pasal nak backup laki perempuan ni ya. Sebab soalan ni memang jelas, suami tak bagi nafkah sekian lama, duduk dah tak sebumbung. Tapi ada lelaki nak ikat juga dengan ayat macam ni, sebab dia malulah kalau cerai, jatuhlah maruah dia. Banyak sebab lah, sedangkan dia dah tak bertanggungjawab. Tak boleh macam ni. Jadi kalau isteri ni nak teruskan, janganlah rasa macam dia buat perkara yang salah. Saya bukan galakkan cerai ya. Saya kira wanita ini mungkin dah lama bertahan, dah lama dah bagi peluang. Wallahualam. Okey, memang sabar dan bertahan itu nombor satu. Dah selesai fasa tu, boleh beranjaklah ke fasa yang lain. Okey. Dan ada yang tadi tu, ada satu soalan dia tanya, Ustazah, boleh tak wanita haid sebenarnya masuk masjid? Soalan ni memang selalu ditanya. Kalau ikutkan mazhab Syafi'i dan pendapat yang terkuat, memang dilarang wanita yang haid berada di ruang solat. Kecuali betul-betul terdesak, contohnya rumah dia memang kena lalu ruang masjid baru sampai rumah. Itu pun lalu. Ataupun ada sesuatu yang tertinggal dan tak ada orang boleh tolong ambil, dia masuk dengan ada hajat tertentu lepas tu keluar. Jadi wanita yang haid, bila ada ceramah, ada kuliah, duduk di beranda, duduk di luar, itu tidak ada masalah. Hadir nak dengar ceramah, ya bukan sebab oh zaman Nabi kan tak ada kita panggil tuala wanita, sebab itulah dilarang. Sekarang dah ada, memang tak akan kotor. Adakah kita rasa zaman tersebut wanita tidak ada cara lain untuk menghalang? Takkanlah dia orang tu bila datang darah, datang haid,
meleleh je, minta maaf saya guna istilah tu. Sebab ada beri jawapan macam tu. Kenapa zaman Rasul Nabi tak bagi? Sebab ketika itu tidak ada tuala wanita. Zaman sekarang ada, jadi tidak akan mengotorkan masjid. Ia bukan hujah tu, ia bukan sebab itu. Kerana wanita dalam keadaan tidak bersuci. Dan berkaitan dengan Ramadan, saya nak sebut 1 minit saja. Boleh dibenarkan makan pil penahan haid. Boleh pil menahan haid, tak ada masalah. Dengan syarat tidak memudaratkan, dapat kebenaran wali. Kalau isteri, suami. Kalau anak, minta dengan mak ayah. Pil penahan haid tu kan. Sebab sayang bulan Ramadan, kau datang haid, dia dah datang 10 hari, 8 hari lama. Nanti menyebabkan tak dapat nak khatam ataupun sayang untuk tinggalkan puasa. Maka sebenarnya boleh makan pil penahan haid tu. Pengalaman saya kalau nak pergi umrah darah bimbing, makan memang berkesan. Maksudnya jadilah bila berhenti makan dia akan datang sekian-sekian. Saya sebut ni di depan lelaki juga, sebab lelaki kena tahu hukum ni. Kalau isteri minta, hukumnya harus. Makruh sekiranya bawa mudarat, haram kalau bawa kepada kematian. Maksudnya dia ada tahap-tahap dia. Tetapi wanita yang kedatangan haid lalu dia redha, dalam keadaan dia pun rasa macam terkilan, dia tetap akan diberikan pahala. Tapi takkan samalah mungkin. Tetap akan diberi pahala. Sebab ada 2 golongan, bila datang haid happy. Tak datang, patut dah datang ni. Kenapa? Ada yang bila menunggu-nunggu dan seronok sangatlah kalau haid bulan Ramadan, hore boleh cuti. Tapi ada orang hadapi kedatangan haid tu dengan rasa sedih, dia mesti ada perbezaan. Yang sedih, yang rasa macam, ya Allah ni, walaupun dia tak puasa dia akan dapat pahala. Walaupun dia tak solat dia akan dapat. Walaupun dia tak ngaji dia akan dapat. Sebab itu hadis Nabi. Nabi bersabda, barang siapa melazimi sesuatu amalan lalu dia terhalang. Dia lazimi, dia memang suka, dia istiqamah, lalu terhalang, maka dia tetap akan diberikan pahala yang sama seperti mana dia melakukan. Tapi ada bezalah bagaimana hati kita menerima keadaan tersebut. Bukan nak suruh meraung, menangis, sedih, tak. Kurang-kurangnya bukanlah kita di kalangan yang tak payah puasa, macam tu kan. Sebab kalau kita faham nilai puasa, yang mana Nabi SAW bersabda, siapa yang meninggalkan 1 hari berpuasa di bulan Ramadan, walaupun dia berpuasa selama setahun ataupun berpuasa sepanjang hidup, takkan boleh ganti sehari yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Tapi ni untuk orang yang tinggal sengaja. Tapi yang kerana uzur syar'i, tidaklah. Tapi daripada hadis ni kita faham, sehari di bulan Ramadan nilainya takkan boleh digantikan walaupun selama 1 tahun ataupun sepanjang hayat digantikan dengan puasa. Wallahu alam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Tuan Haji yang bertanya, insya-Allah. Ini askar ke polis ke? Tak. Okeylah. Okey, Dik, kamu boleh tutup. Saya nak buat pengumuman sikit, masya-Allah. Minta maaf kat luar